Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita belajar kitab Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada muka surat yang ke 194 ya. 194 betul ya? Betul Ustaz. Betul, Ya. Ustaz. Jadi tolong Betul, Ustaz. masing-masing buka ya kitab Bulughul Maram ya yang pakai buku versi yang sama dengan Ustaz ya. Terbitan Darul Nu'man muka surat 194. Kalau yang pakai buku lain cek masing-masing lah ya. Tajuk solat-solat sunat dan kita sudah sampai hadis yang ke 300 ya. 391 ya, hadis daripada apa kita panggil ya, daripada Ibnu Hibban ya, hadis yang disebut oleh 5 ulama hadis. Jangan lupa ada 7 semua ya. Abam Tani, ABMTANI ya. Yang pertama Ahmad bin Hanbal, yang kedua Al-Bukhari, yang ketiga Muslim ya, ABM. Dia punya apa kita panggil ya, dia punya apa ni, dia punya akronim dia ya. Kemudian kita ada Tani ya, T At-Tirmizi, A Abu Daud, N An-Nasa'i ya, I Ibnu Majah, ada 7. Jadi bila disebut 5 di sini ya, bila disebut 5 ulama hadis yang mengumpulkan dalam kitab mereka, maknanya kita kena, siapa 2 yang kita buang tu? Siapa dia? Ya. Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim ya, nombor 2 dan nombor 3 ya. Tuan-tuan jangan lupa lah ya, tuan-tuan kena tengok dan kena lancar ya, sebab bila kita tengok pada muka surat 4 dah ada dah ya, kita dah ulang banyak kali dah ya. Jadi tuan-tuan kena tangkaplah benda tu. Tuan-tuan kena catat ya. Walaupun tuan-tuan sambil santai-santai tapi tuan-tuan kena ada lah buku nota ya. Supaya bila kita jumpa lagi benda yang sama pada minggu depan atau bulan depan ya, kita dah ada perkara tersebut dalam kepala kita. Ada 7 ya, ada 7 para ulama hadis yang telah menghimpunkan hadis-hadis dalam kitab mereka ya. Ada 7 kitab besar ya. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, kitab dia Musnad Imam Ahmad ya. Jadi kalau disebut 5 ni termasuk Imam Ahmad, maknanya kalau kita tengok hadis ni dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada ya. Kalau kita tengok dalam kitab Sunan ya, Sunan At-Tirmizi ada, Sunan Abi Daud ada, Sunan An-Nasa'i ada, Sunan Ibnu Majah pun ada, ya 5 ya. Tapi kalau kita tengok dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tak ada. Tu maksud dia ya. Tetapi bukanlah maknanya apa kita panggil ya, hadis tu tak sahih ya. Hadis tu sahih juga. Tetapi dari segi level tidaklah sehebat seperti mana kalau Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkannya. Okey, itu konsep dia. Jadi kata 5 ulama hadis ni ya, kemudian disahihkan pula oleh ulama hadis yang datang kemudian ya, yang bukan sezaman dengan ketujuh-tujuh mereka. Ya, yang kita panggil Ibnu Hibban. Tokoh hebat juga Ibnu Hibban ni ya. Dia mensahihkan hadis ni. Lafaz hadis tu apa dia? Lafaz hadis dalam kurungan. Lafaz tu maknanya dia punya teks hadis tu. Ya, dengan lafaz solatul laili, solat malam, wan nahar, dan solat siang, masna masna, 2 rakaat ya. Jadi kalau kita baca secara literal mungkin kita akan salah faham ni ya. Maknanya solat siang, solat malam, 2 rakaat. Macam mana dengan Zuhur 4 ya. Macam mana dengan Asar ya, macam mana dengan Maghrib 3. Pasal apa dalam hadis Nabi sebut 2-2 ya. Sebab itu waqala An-Nasa'i, berkata Imam An-Nasa'i ya, kata dia berhaza khata ya, maknanya kefahaman orang terhadap hadis ini ya boleh salah. Pasal apa kefahaman tu boleh salah ya? Kerana mungkin orang menganggap bahawasanya semua solat tu 2 rakaat sahaja ya. Sebenarnya ada cerita di sebalik hadis ini ya. Jadi kalau kita tengok perawi 5 ahli hadis
darjat hadis ini sahih sahih baik suara Ustaz, putus-putus je Ustaz. Kat sini pun putus juga. Online pun putus juga ke? Putus-putus. Betul, putus-putus juga. Mana semua ustaznya line ke? Tak clear. Saya pun putus-putus juga. Ustaznya line lah. ya. Minta maaf tuan-tuan ya, malam ni wifi tak berapa bagus ya. Tapi kalau ada problem ya, Ustaz ulang baliklah ya. Jadi balik pada hadis tadi, boleh dengar Ustaz okey? Okey. Boleh Ustaz. Okey. Terputus kejap ya. So balik pada hadis tadi, kita tak boleh memahami hadis ni bahawasanya ya, ada orang kata solat sunat ni malam atau siang 2 rakaat. Ya, sebenarnya bukan tu maksudnya. Hadis ini merujuk kepada asal-asal solat fardu ya ataupun solat sunat semua 2 rakaat. Kemudian ya, bila Nabi dan para sahabat berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kata Aisyah, kita dah baca hadis dia. Aisyah bagi tahu barulah ada pertambahan atau perubahan pada rakaat. Peringkat awal semua 2 ya. Ketika Nabi dapat wahyu di Sidratul Muntaha, di Mustawa atas Sidratul Muntaha, Allah wajibkan 5 waktu solat, tetapi tidak ditentukan berapa rakaat, bila waktu solat ya. Semuanya nanti Jibril akan datang bagi tahu Nabi. Maknanya ya, dari segi apa kita panggil, dari segi solat tu ya, peringkat awal hanya tentang pensyariatan saja, 7 ya, 5 waktu. Tetapi dari segi pendetilan belum ada ya. Jibril lah yang datang, yang guide Nabi. Jibril yang tunjuk ajar ya, macam mana, berapa rakaat ya, waktunya, bila masuk, bila berakhir, semua tu. Termasuklah ya, kita kata solat sunat, qabliyah ke ba'diyah, maknanya semua tu ditunjuk oleh Jibril alaihissalam sehingga Nabi dapat mengajar kepada para sahabat. Okey tuan-tuan ya. Jadi jangan salah faham, yang dimaksudkan dengan 2-2 ni ya, secara umum adalah hukum asal dia. Ya. Tapi boleh tak kita sembahyang sunat 4 rakaat? Boleh ya. Contoh solat sunat qabliyah zuhur boleh buat 4. Ya, boleh buat satu salam saja. Mana angkat takbir, niat 4 rakaat, boleh buat 4 rakaat terus ya. Tak ada tahiyat awal. Sembahyang ba'diyah isyak yang baru kita buat sebentar tadi ya. 4 rakaat juga boleh, tidak diselangi dengan salam di tengah-tengah. Nak buat 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam pun boleh. 2 plus 2. Tapi kalau nak buat ya 4 plus 0, angkat takbir dan niat 4 rakaat, tak ada tahiyat awal pun tidak ada jadi masalah. Jadi maknanya hadis ini bukan nak cerita ya bahawasanya tak boleh solat 4 rakaat, bukan. Ya, kerana kalau macam tu maghrib pun ada 3 rakaat ya. Dia bersalahan dengan hadis ni. Jadi oleh kerana itu ya, kita kena faham dia punya isu asal dia ya. Sebenarnya ia merujuk kepada hukum asal solat ketika mana difardukan ya, semua 2 rakaat, tetapi perubahan berlaku apabila Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah seperti mana hadis yang riwayatkan oleh Aisyah. Okey, ada soalan silakan. Ustaz, solat malam yang disebut ni bukan dia rujuk kepada solat sunat. Bukan Ini isyak. bukan solat sunat sahaja ni. Ini semua cerita solat fardu dan solat sunat. Tu bawah tu menerangkan bahawa pada asalnya semua solat, baik malam atau siang dari segi waktu ya, termasuklah tahajud ya, sama ada solat sunat ataupun wajib, adalah 2 rakaat ya. Itu hukum asal dia. Tetapi kemudian ada perkembangan lah ya. Jadi hadis seperti mana Quran pun ada yang dinasahkan, ada yang dimansuhkan ya. Macam cerita arak kan, arak asalnya boleh minum, boleh,
Ya, cuma diberitahu dosanya lebih besar daripada manfaat. Kemudian ya boleh juga minum arak, ya, cuma nak solat tak boleh minum arak. Dan akhir sekali baru ada pengharaman secara mutlak, ya. Jadi maknanya ada stages dia, ya, ada step by step pengharaman tu, bukan sekaligus, ya. Dalam bab-bab yang berkaitan dengan benda lain pun ada juga, ya. Contoh dalam bab solat tadilah, peringkat awal 2 rakaat, ya. Jadi makna hadis ini bukan cerita pasal solat sunat saja, dia cerita pasal solat fardu juga, ya. Cuma biasa orang salah faham dengan mengatakan solat malam dan solat siang tak boleh lebih pada 2 rakaat. Ya, macam duha contoh, ya, duha solat siang, ya. Boleh boleh buat 2, boleh buat 4 tak boleh, minta maaf, kena 2 kali 2 kali 2 kali 2. Tapi solat malam, ya, macam mana kebiasaannya 2-2 juga. Solatul lail masna masna, solat malam tu 2 rakaat 2 rakaat, maknanya solat sunat, ya. Tapi kalau solat fardu, solat malam, solat isyak, ya, adalah solat malam juga, ya. Tapi dia fardu boleh buat 4, boleh, ya. Asal dulu 2, sekarang boleh 4. Ba'diyah isyak, ya, solat malam juga boleh, boleh, ya. Walaupun sebahagian kata 2 rakaat campur 2 rakaat, tapi 4 campur kosong pun boleh juga. Tidak diselangi dengan apa? Dengan salam di tengah-tengah. Macam itulah cerita dia. Boleh tuan-tuan, silakan. Maknanya solat sunat 4 rakaat contoh, kita buat 4 rakaat, 1 salam, kita buat 2 salam, pahala dia sama ya Ustaz? Oh, pahala tak sama. Ya, pahala tak samalah, ya. Kerana yang 4 rakaat ada bonus. Yang 2 campur 2 tak ada bonus. Tak ada bonus, ya. Maknanya bonus tu dapat pada 4 rakaat tanpa diselangi dengan salam. Ya, macam kita kata apa? Kita kata solat apa contoh, ya. Solat ba'diyah kan, ba'diyah Zuhur contoh. Qabliyah Zuhur semua orang setuju 4 rakaat. Ya, jadi ada yang buat 2 campur 2, ada yang buat 4. Tapi kalau ustaz akan buat 4 lah, sebab ada hadis dalam Imam Tirmizi bagi tahu, ya, Nabi bila sembahyang 4 rakaat qabliyah Zuhur, Nabi akan buat dengan 1 salam saja. Ya, jadi oleh kerana Nabi buat, kita follow lah. Pasal apa? Ya, sebab yang Nabi buat tu mesti yang terbaik. Ya, melainkan Nabi ada bagi pandangan yang lain, ya, ataupun Nabi buat, dia boleh tak buat 2 campur 2, boleh, tak ada masalah. Tapi oleh kerana ada hadis yang menunjukkan Nabi buat 4, seperti mana hadis apa ni Abu Ayyub Al-Ansari, maka kita follow yang tu lah. Dari segi pahala, ya, dah tentu ada perbezaan lah, ya. Tetapi tak ada pula disebut bonus dia. Tapi kalau ba'diyah isyak tu ada bonus. Siapa yang solat 4 rakaat, ya, man solat arba'an ba'dal isyak, siapa yang solat 4 rakaat selepas isyak, tidak diselangi dengan salam di tengah-tengahnya, ya. Faka'annahu, maka seolah-olah dia solat pada 4 rakaat pada malam qadar. Walaupun hadis ni tak sahih, tapi hadis ni hasan. Jadi hadis hasan boleh pegang tak sebagai hukum? Boleh, ya. Dia memang tak sahih, tidak sampai ke tahap macam Bukhari Muslim, tak, ya. Tapi dia hasan, jadi hasan boleh tak pegang sebagai hujah? Boleh. Jadi yang ada bonus yang mana? 2 campur 2 ke 4 campur kosong? 4 campur kosong. So, ya, kemungkinan 4 campur kosong itulah yang lebih bagus sebab ada bonus, ya. Macam tu cerita dia. Boleh Kak Zainab? Boleh Ustaz. Maknanya dari segi hukum, dua-dua metod tu sah lah. Betul, dua-dua boleh. Dua-dua patuh syarak. Tapi yang mana afdal? Jadi kita cerita tentang afdaliyat. Tuan-tuan salin perkataan tu, afdaliyat. Apa makna afdal? Afdal makna utama, afdaliyat keutamaan. Ya, afdaliyat tu noun dia. Ya, kalau afdal, ya, itu sifat dia, ya. Solat, ya, isyak 4 rakaat tanpa diselangi dengan salam, afdal daripada, kita kata afdal. Tapi kalau kita nak kata afdaliyat solat itu, kelebihan, keutamaan solat itu, afdaliyat tu, ya, dia punya verbal noun dia lah, afdaliyat. Ustaz, Ya. ada tahiyat awal tak? Apa dia? Yang 4 rakaat tadi ada tahiyat awal. Tak ada tahiyat awal. Kalau 4 rakaat solat sunat, memang tak ada tahiyat awal. Solat sunat yang 4 rakaat tidak ada tahiyat awal. Sebab Ustaz sebut tadi, tidak diselangi dengan salam. Ya, itu satu. Yang kedua, tidak ada tahiyat awal, tak ada. Dia sama je, tahiyat akhir terus. Ya, kerana para ulama fiqh, ya, menyebut bahawasanya solat fardu 4 rakaat macam isyak, ya, dan juga solat fardu 4 rakaat macam zuhur mesti dibezakan dengan solat sunat 4 rakaat. Kalau solat sunat 4 rakaat, ya, qabliyah atau ba'diyah zuhur,
tak boleh ada tahiyat awal lah. Ya, sebab nak bezakan. Pasal dia 4 rakaat juga. Ba'da isyak sama. Kalau kita buat 4 rakaat pun tak ada tahiyat awal. Satu salam, ya, satu tahiyat akhir, tak ada tahiyat awal. Ya, itu pembeza dia. Ya, supaya ada pembeza. Sebab solat sunat dengan solat fardu mesti ada beza. Bezanya ialah tidak ada tahiyat awal. Ya, okey, lain ada apa? Buat dia Silakan. Zuhur je lah, sama 4. 4 dia Zuhur. Dia Zuhur 4. Ya. Kalau tuan-tuan lupa, cuba tengok ya muka surat 190, ya, hadis 381. Sebab nanti benda ni jadi isu balik ya. Jadi Ustaz selesaikan malam-malam ni. Supaya tuan-tuan faham secara solid ya. Hadis 381, cuba sama-sama siapa yang ada kitab Bulughul Maram kita tengok. Hadis 381 dah nampak? 381 ya. Dua muka sebelum tu. Ya, walil khamsah anha, sama juga diriwayatkan oleh 5 ulama hadis, sama macam tadi. Imam Ahmad bin Hanbal, At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya, apa ceritanya? Dalam kurungan man hafaza, sesiapa yang menjaga, ya, sesiapa yang tetap mengerjakan, sesiapa yang menjaga, ya, ala arba'in, ya, dan apa ni, terhadap 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa arba'in, dan 4 rakaat ba'daha, selepas zuhur. Ni cerita soalan yang ditanya tadi. Ya, nak buat 4 ke nak buat 2? Ya, kita buat 4 lah. Kerana 4 sebelum zuhur dan 4 selepas zuhur, ya, apa dia punya apa dia punya bonus dia? Haramahullahu ta'ala, ya. Allah haramkan dia tu, orang yang solat 4-4 tadi tu, ya, daripada apa? Alannar, daripada api neraka. Jadi sayang tuan-tuan ya, kalau kita nak dapat ya pengharaman ya badan kita, tubuh kita daripada dibakar oleh api neraka, maka kita kena jagalah 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Walaupun 2 rakaat pun boleh, tetapi tak ada bonus ya. Tadi yang macam Kak Zainab tanya, ya, mana afdal, 2 ke 4 contoh ya, ataupun ya yang ni dua-dua boleh dapat. Ya, 2 campur 2 pun boleh dapat, 4 campur 0 pun boleh dapat. Tapi sebab ada riwayat daripada Abu Musa, daripada Abu Ayyub Al-Ansari yang mengatakan Nabi tak selang dengan dengan tahiyat awal, ya, 4 rakaat terus, 1 salam dan 1 takbir, takbiratul ihram maknanya, maka kita buat yang itulah. Kalau ustaz peribadi, ustaz buat yang macam tu. Ya, cuma sekali-sekali buat juga yang 2 campur 2. Sebab kadang-kadang tak sempat ya, kita dah lambat. Bila dah lambat tu ustaz niat 4 ya, tapi bila masuk rakaat kedua ya dah iqamat. Bila dah iqamat kita kena bagi salam lah. Ustaz tak bangun rakaat ketiga ya, walaupun ustaz niat 4, tapi sebab ustaz baru masuk rakaat kedua, iqamat dah dikumandangkan. So kita nak kejar takbiratul ihram bersama imam tu. Jadi ustaz pun terus je tahiyat akhir bagi salam. Jadi sempat 2 rakaat je. Tak sempat 4. Boleh tak? Ya boleh, tak ada masalah. Ya, jadi ada kaedah yang diajar oleh Nabi. Kalau kita ya macam kita baca tentang Nabi solat 2 rakaat tahajud, ya, masuk rakaat yang pertama nak naik rakaat kedua, Nabi berasa ya subuh dah masuk, sedangkan Nabi belum witir ya. Nabi tadi niat tahajud ya, Nabi bukan niat witir. Jadi Nabi niat 2 rakaat. Jadi bila berat rasa hati dah masuk waktu, walaupun tak dengar Bilal azan, ya, Nabi terus duduk tasyahud akhir. Ya, Nabi jadikan 2 rakaat tadi sebagai 1. Boleh tak ubah niat? Boleh. Ya, dengan syarat kita niat lebih daripada yang kita buat. Niat 2 tapi buat 1. Niat 4 tapi buat 2. Boleh, boleh tuan-tuan. Ya, ada petunjuk daripada Nabi. So, boleh amal lah. Okey, ada lain, silakan. Kalau kita sebut kurang tapi kita buat lebih, tak boleh lah Ustaz. Tak boleh ya. Ya, kita niat maghrib 3 rakaat, tiba-tiba imam buat 4. Tak boleh ya. Macam mana nak ikut? Ya, jadi kita niat 4 tak apa. Ya, niat 4. Tiba-tiba imam buat 2. Boleh tak kita buat 2? Boleh. Dengan syarat kita musafir lah. Kalau kita tidak musafir, tak boleh lah kita buat 2 kan. Jadi sebab tu kalau kita pergi R&R, ya, kita tak tahu imam tu sembahyang qasar ke sembahyang tamam, kita mana tahu. Dia dah sembahyang. Ya, dia dah masuk, dia dah baca Fatihah. Kita tak sempat nak tanya. Jadi oleh kerana itu kita niat saja 4 rakaat. Insya-Allah sebagai contoh, ya. Jadi bila dia kita panggil ya, bila dia rakaat yang kedua dia bagi salam, kita boleh tak bagi salam? Boleh. Kerana apa? Ya, kerana memang kita musafir. Walaupun kita niat 4, tak ada masalah. Jadi syarat-syarat tu kita mesti penuhi lah.
syarat tu. Ya, kalau kita orang yang sembahyang tamam tak boleh lah. Mana boleh orang tamam sembahyang dua? Ya, yang boleh ialah orang yang musafir, baru boleh sembahyang dua qasar. Macam itulah cerita dia. Tapi kalau kita niat 3, tiba-tiba imam, ya, kita nak solat maghrib contoh. Ya, kita jamak takhir. Ya, kita jamak takhir. Ya, kita tak tahu imam tu sembahyang maghrib dulu ke ataupun isyak dulu, kita tak tahu. Patutnya maghrib dululah kan. Tapi kita kan tak tahu. Ya, kita nak tanya orang kan jamak takhir tapi dia mulakan dengan maghrib kan. Tiba-tiba ya, rakaat kedua clear naik, rakaat ketiga ya, rakaat ketiga tu tiba-tiba apa berlaku ya, imam naik lagi. Ya, sedangkan kita nak tasyahud akhir ya, tahiyat akhir. Jadi macam mana? Boleh tak kita ikut imam? Tak boleh. Ya, kita kena duduk tahiyat akhir. Maknanya kita kena mufarakah lah daripada imam tu. Ya, kita kena buat tasyahud akhir sebab kita niat maghrib. Boleh tak kita ikut imam yang sembahyang 4 rakaat? Tak boleh. Ya, melainkan imam sembahyang 2 rakaat, kita niat 3, atau clear, tak ada hal. Okey, apa Kak Zainab? Faham tak bila Ustaz sebut ni? Boleh Ustaz. Terima kasih. Ya, sama. Ustaz, Tuan-tuan, saya nak ya. tanya pasal kuliah yang sebelum ni, yang 25 hari bulan masa fizik kelas kat rumah kat Masyita tu, sebab kami online tak boleh nak tanya time tu. Ya. Ustaz pernah cakap sebelum ni yang solat sunat lepas Al-Fatihah tak ada surah kecuali subuh dengan maghrib lah. So Untuk qabliyah. Untuk qabliyah. Dalam yang kuliah yang lepas tu saya tengok yang apa tu hadis 387 tu, Ibni Hajar Asqalani ni kata hukum membaca surah dalam solat rawatib adalah sunnah. Macam dia hukum tu macam generalize untuk semua Ustaz. So Yang tak mana boleh hadis berapa? Ustaz. Hadis berapa Ustaz tak dengar tadi? Hadis yang ke berapa? Hadis 387. 387. Okey, Ustaz tengok dulu. Okey, apa dia? Hukumnya membaca surah dalam solat rawatib adalah sunnah. Macam seolah-olah ayat tu macam dia generalize kan untuk semua solat rawatib. Macam tu. Macam mana Ustaz? Kepada solat qabliyah subuh tu. Dia merujuk pada solat qabliyah subuh. Kena tambahlah. Membaca surah ya dalam solat rawatib qabliyah subuh adalah sunnah. Mana bukan semua tu. Ya, kita jangan generalizekan benda yang tak boleh generalize. Ya, pasal macam qabliyah subuh okey clear. Ya, qul ya ayyuhal kafirun qul Allahu ahad. Tapi qabliyah zuhur kita tak baca qul ya ayyuhal kafirun, tak baca qul wallah. Boleh tak baca? Boleh. Ya, tapi kita kena tambah kan sebab dia 4 rakaat. Ya, dah tentu ada perbezaan. Ya, jadi dia tak boleh kita generalizekan pada tempat yang tak sepatutnya tak boleh. Ya. Ustaz ulang sikit patut apa tadi Ustaz? Putus Ustaznya line. Hadis 387. 387. Ya. Ustaz suruh tambah membaca surah dalam solat rawatib subuh adalah sunat kan? Rawatib subuh. Qabliyah subuh. Ya, sebab qabliyah subuh yang baca ni. Tu Zuhur mana tak payah ya Ustaz? Zuhur baca. Qabliyah ni 2 je. Tuan-tuan sekali lagi Ustaz sebut. Solat sunat rawatib adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Ni definisi ya. Tuan-tuan, we have to go by definition tuan-tuan. Apa dia solat sunat rawatib? Solat sunat rawatib ya adalah solat sunat yang mengiringi solat ya. Dan qabliyah dan ba'diyah ni bukan semua ada baca surah. Baca Fatihah memang rukun ya. Yang qabliyah sebelum. Yang ada baca surah adalah subuh, qabliyah subuh dan qabliyah zuhur sahaja. Ya, qabliyah subuh dan qabliyah zuhur saja. Ya, sebab qabliyah yang lain tak muakkad. Ya, qabliyah asar tak muakkad. Nabi pernah buat tapi tak muakkadah. Qabliyah maghrib tak muakkadah. Ya, qabliyah isyak tak muakkadah. Tak muakkadah tu mana kita tak buat. Afdal tinggal daripada buat.
Dengar baik-baik. Afdal ditinggal daripada dibuat. Ya. Mana kalau kita masuk masjid, kita nak solat juga, tahiyatul masjid sahaja. Kalau kita batal wuduk, ambil wuduk, ya, solat sunat wuduk boleh. Tahiyatul masjid boleh. Ya, tapi tidak qabliyah. Kerana Nabi tak buat, ya, qabliyah apa ni, asar, melainkan sekali Nabi pernah buat, ya, qabliyah maghrib dan qabliyah isyak tak perlu. Ya, sebab dia tidak surah, ya. Tak ada baca surah melainkan ba'diyah maghrib saja, ya. Kerana ba'diyah maghrib 2 rakaat, bacaannya sama macam qabliyah subuh. Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu saja. Yang lain tak ada baca surah. Ya, maknanya subuh tak ada qabliyah, subuh tak ada ba'diyah. Zuhur ada ba'diyah tapi tak perlu baca surah. Ya, asar pun tak ada ba'diyah. Maghrib saja ada ba'diyah, ya, yang dibaca surah. Isyak ada 4 rakaat tapi tak perlu baca surah. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia ialah yang baca surah selepas Fatihah hanya qabliyah subuh, qabliyah zuhur dan ba'diyah maghrib. Itu saja, tuan-tuan. 3 saja, ya, solat rawatib yang ada baca surah. 2 qabliyah, 1 ba'diyah. Itu saja, tuan-tuan. Okey tak? Apa Kak Mariatun? Okey Ustaz, terang dan jelas. Terima kasih Alhamdulillah. Ustaz. Tuan-tuan kena salin ni, ya, sama. Ada orang lain ada soalan, silakan. Kalau ada apa lagi yang Ustaz boleh bantu. Sebab ni ibadah, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kena betul-betul faham. Sebab ini ibadah ni, ya, ibadah yang kita nak bawa bertemu Allah, tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena ingat, ya, salah satu daripada pintu syurga namanya babus solat, ya, bab ataupun pintu solat yang dikhususkan kepada orang yang banyak solat sunatnya. Seperti mana sedekah, ada pintu sedekah, ya. Ada pintu puasa sunat, ada pintu zikir, ya, ada pintu jihad. Yang kita sebut sekarang ni adalah pintu solat. Dan pintu solat dikhususkan kepada orang yang solat-solat sunatnya banyak dan betul menepati apa yang Nabi ajar. Jadi kita kena buat betul-betul, tuan-tuan, sebab benda ni kita buat setiap hari. Ini daily, ya, apa ni, optional prayer kita kata. Yang highly recommended, ya, sangat dituntut, yang kita panggil muakkadah. Ya, orang Melayu panggil muakkad, yang tepatnya muakkadah tambah, ya, pasal dia feminin. Muakkad atau muakkadah. Jadi kena sebut betul lah. Ya, macam kita kata sirah kan, sirah nabawiyah, bukan sirah Nabi, sirah nabawiyah. Ya, hadis nabawi, masjid nabawi, ya, pasal dia maskulin. Tapi kalau sirah, ya, dia feminin, nabawiyah. Ya, kalau apa kita panggil, ya, kalau solat tadi, solat, ya, solat, ya, kita panggil solat muakkadah. Pasal dia feminin. Pasal bahasa Arab ni, tuan-tuan, sama ada dalam Quran atau dalam hadis, dia memang sensitif dengan gender. Sama ada feminin atau maskulin. Tuan-tuan kena kenal dia maskulin atau feminin, ya. Bila tuan-tuan tahu dia maskulin, tuan-tuan kena bagi adjektif dia pun maskulin. Kalau dia feminin, tuan-tuan kena bagi feminin. Dia, pasal bahasa Arab ni dia sensitif dan dia mesti balance. Ya, kalau noun dia feminin, dia punya adjektif pun mesti feminin. Dia tak boleh the other way around, tak boleh, tuan-tuan. Ya. Dan kita tak boleh hentam, tak boleh, tuan-tuan. Ya, kita kena follow dia punya apa dia, ya. Adakah ba'diyah apa ni zuhur tu 2 atau 4? Kita buat 4, tuan-tuan. 2 pun boleh. Tak buat pun boleh, tuan-tuan. Tapi sayang kita buat 2. Pasal kalau kita buat 2 dapat bonus tak, tuan-tuan? Ada bonus tak apa Haji Asy'ari? Kalau kita buat 2 saja ba'diyah zuhur, tak ada bonus. Tak ada bonus. Mana kalau nak dapat bonus 4 sebelum qabliyah dan 4 ba'diyah. Baru dapat bonus. Bonus dia apa Haji Asy'ari? Apa bonus dia? Diharamkan api neraka. Diharamkan api neraka daripada menyentuh kita, tau, tuan-tuan. Ya, itu memang, ya, buat consistently, tuan-tuan. Selagi kita ada umur, selagi badan sihat, ya,
supaya kita layak, ya, kita eligible untuk, ya, jadi apa tuan-tuan, ya, untuk jadi orang yang layak masuk pintu solat, ya. Memang line kurang baik tuan-tuan, ya, malam ni sebab cuaca dekat tempat ustaz ni kurang baik, ya, jadi ada Salam putus-putus, Ustaz. ya. Okey, Ustaz lah, saya baru masuk ni Ustaz. Saya pun baru tahulah hari ni Ustaz. Kita Tentang apa? baca apa ni surah Qobliyah tak perlu Ustaz ya. Semuanya. Tapi kalau kita baca juga boleh lah kan. Tak Tadi payah kata baca. Kalau Nabi tak buat, tak payah. Ya. Oh, semuanya Ibadah yang ni, Qobliyah punya tu semua tak payah. Kalau 4 rakaat tu pun kita 4 rakaat memang kita satu salam. Jadi sebenarnya 2 je lah. Maksudnya 2 tu pun tak perlu. 4 Nanti jap. 4 surah. 4 surah tu tak payah baca ni langsung. Surah. Baca. Ustaz ulang sekali lagi. Soalan Kak Masyidah telah ditanya oleh Kak Mariatun. Tapi oleh kerana Kak Masyidah kata baru masuk, Ustaz ulang sekali lagi. Untuk kali berapa tak tahu. Tapi tak apa. Sorry Ustaz. Tapi tadi ada Ustaz cakap tak payah baca surah tu yang mana tu? Dengar tadi sekali lagi. Tak apa, dengar sekali lagi. Kak Masyidah masuk kat mana sebenarnya? Baru masuk ke dah daripada tadi sebenarnya ni? Taklah daripada beginning, tapi around 10 minutes ago kot. Berapa? Tak ingat lah saya Ustaz. Tak apa. It's okay. Ustaz ulang balik. Ustaz, boleh tak akak recap? Jadi you confirm whether it's correct or not. Okay, silakan. Qobliyah, subuh dengan zuhur raja kita baca surah. Subuh Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallah. Lepas tu Qobliyah zuhur 4 rakaat tu ada surah. Kalau ba'diyah maghrib sahaja ada surah, sama dengan yang subuh. Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallah. Betul, terus. Ba'diyah mana ada subuh? Apa dia Ustaz? Zuhur 4 rakaat juga tapi tak ada surah. Ustaz, dah putus. Boleh dengar Kak Mariatun ke ataupun Ustaz seorang je tak boleh dengar? Akak tak dengar Ustaz. Akak tak dengar, orang lain dengar tak? Jemaah semua kita dengar tapi Ustaz yang kita tak dengar. Ustaz terputus. Ustaz yang putus. Putus lagi. Apalah, siapa yang dapat tadi cuba cakap balik sekali. Marathon. Sekejap. Better get Ustaz to confirm tu sebab nak Ustaz. Yeah. What I understand is Qobliyah semua ada surah. Yang ba'diyah tu yang tak ada surah. Kak Mariatun punya line selalu problem. Ustaz punya malam ni problem sikit, ya. Ustaz tak dengar Kak Mariatun cakap. Okay, I repeat ya Ustaz. Subuh ada surah Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallah. Zuhur 4 rakaat pun ada surah. Qobliyah 2 ni je yang ada surah. Ba'diyah maghrib aja yang ada surah, sama dengan yang subuh. Ba'diyah zuhur 4 rakaat tak ada surah. Isya pun tak ada surah. Ba'da isya. Jadi bila kita bagus, terima kasih. Jadi nak bagi senang, dia banyak kali sebut tuan-tuan. Tuan-tuan jangan sebut yang tak ada surah, tuan-tuan kena sebut yang ada surah. Bila kita sebut yang ada surah, mana yang lain tak ada surah lah. Tuan-tuan jangan pakai dua-dua. Bila pakai dua-dua nanti pening. Ya, Jadi sekali lagi Ustaz sebut, untuk kesian kalinya Ustaz sebut, ya, solat sunat rawatib ni bukan semua ada baca surah. Yang ada baca surah 3 solat je. 3 saja. 2 Qobliyah, 1 ba'diyah. Tapi tuan-tuan jangan tertukar pula. Qobliyah tu yang mana? Qobliyah tu sebelum, ba'diyah tu selepas. Ya. Jadi solat sunat Qobliyah sebelum yang ada baca surah hanya subuh dengan zuhur saja. Qobliyah. Ya. Kemudian yang ada baca surah ba'diyah hanya maghrib saja. Dah sudahlah 3 je. Yang lain tak payah surah. Okey tak Kak Masyidah? Ya, okey. Jadi saya confirm ya.
Yang Ya, ada surah, Qabliyah 2 saja, subuh dan zuhur. Lepas okey, tu bagus. Ba'diyah cuma maghrib saja. Oh, ya Allah. Ustaz tanya Ustaz. Ya, Dah silakan. selama ni semua dah Dia- baca surah dah Ustaz. Tak apalah. Ya, dia- sebab tak pasti kan. Sebab ilmu tu kita tak Hmm. gigit. Jadi macam tu lah ya. Dan kita dah tahu malam ni kita ubah lah. Ubah yang betul. Ya, Oh, ubah yang betul. So maksudnya Ba'diyah ni yang lepas apa? Zuhur, yang lepas Isyak tak payahlah kan? Tak payah surah. Tak payah surah. Okey. Ya. Okey. Okey Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Belum soal kan yang sebelum solat zuhur, solat sunat zuhur yang 4 sebelum tu, 4 rakaat, yang baca surah tambahan tu the first 2 saja ke? Bukan. Empat. All the four. All the 4 ya? Dia baca yang tak lain-lain surah ke atau sama? Lain-lain surah. Pasal Nabi tak pernah, Ustaz tak tahulah, tak pernah dengar dalam hadis Nabi ulang surah yang sama, tak pernah dengar. Jadi bila Nabi tak ulang surah yang sama, makna apa? Makna Nabi baca surah yang berbeza lah. Dia ada way around je macam tu tuan-tuan. Ya? Bila Nabi tak mengulangi surah, maknanya contoh, rakaat pertama baca Qul Allah, rakaat kedua Qul Allah lagi. Tak. Nabi tak buat macam tu. Ya, jadi maknanya surah yang berlainan. Ya, tetapi tak payahlah baca surah panjang sebab Qabliyah Zuhur ni dia punya timing tu very limited. Jadi lepas pada azan Zuhur, kita dah jawab azan, terus immediately kita angkat takbir untuk Qabliyah Zuhur, kita boleh buat 4 rakaat dan baca surah-surah yang pendek-pendek saja. Ya, boleh baca Inna A'tayna, Wal Asri, Qul Huwallahu Ahad, ya, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Cukuplah tu 4. Ya, kalau tuan-tuan tak tahu nak baca surah lain, 4 tu cukup dah. Ya, boleh. Ya, Idza Ja'a Nasrullah pun boleh, pun pendek juga. Ya, Inna A'tainakal Kautsar pendek, Qul Huwallahu pendek. Jadi masa itulah kita baca. Jadi setiap rakaat Qabliyah Zuhur dia ada 4, kita baca surah. Lepas Fatihah, semua rakaat baca surah. Kalau tuan-tuan buat 2 rakaat, campur 2 rakaat, sama juga, pun surah juga. Ya, jadi sebab Qabliyah Zuhur memang muakkadah dia adalah 4. Ba'diyah Zuhur, ya, 2 pun boleh. Tapi 4 afdal. Pasal apa? Sebab siapa buat 4 yang kita baca ni, ya, dia punya hadis yang kita baca tadi, hadis 381, siapa yang mengerjakan secara konsisten, siapa yang tetap mengerjakan, ya, menjaga Qabliyah Zuhur 4 dan Ba'diyah Zuhur 4, ya, Allah akan haramkan dia daripada disentuh oleh api neraka. Itu power lah tuan-tuan. Takkan tuan-tuan tak nak. Ya. Jadi Ustaz bila kita dengar hadis ni, Allahu Akbar, selama ni kita tak tahu, kita duk buat 4 campur 2. Ya, bila dengar 4 campur 4 ni ada extra bonus tuan-tuan, memang ya, macam mana pun kita akan buat. Melainkan kalau kita bermusafir. Musafir tak payah buat. Tapi kalau kita bermukim, ya, kita tidak musafir, jangan tinggal tuan-tuan. Ya, especially orang lelaki, 4 rakaat. Sebab 4 rakaat Qabliyah Zuhur ni kalau kita sembahyang masjid tak sempat tuan-tuan. Jawab, masjid terus saja Qabliyah Zuhur 4 rakaat. Jangan Terputus. buang masa tuan-tuan. Takkan tuan-tuan tak nak. Ya, Qabliyah 4, Ba'diyah 4. Jangan tinggal tuan-tuan. Dan Qabliyah itu pula kena baca surah. Kalau Ba'diyah yang baca surah, masa tu ada panjang. Qabliyah ni tak boleh. Memang kita tak boleh buang masa. Ya, kalau kita baru terhegih-hegih nak sampai masjid, baru nak ambil wuduk, memang tak ada lah tuan-tuan. Sempat 2 rakaat saja. Itu pun nasib baik. Tapi kalau tuan-tuan, ya, sebab tu Zuhur ni memang kena ready awal. Kena siap. Ya, maknanya by the time kita sampai masjid, azan pun habis, jawab azan, terus saja. Perlu tak Qabliyah Zuhur? Perlu tak tahiyatul masjid? Tak perlu. Terus saja Qabliyah Zuhur. Dan oleh kerana itulah solat yang kita buat immediately after entering the mosque. Ya, dia dah incorporated. Ya, tahiyatul masjid dah incorporated dalam Qabliyah Zuhur. Macam Qabliyah subuh juga dah incorporated. Jadi tuan-tuan tak payah niat 2 kali. Ya, ada setengah orang, ya, dia masuk masjid, dia niat tahiyatul masjid. Lepas tu baru dibangun untuk buat 4 rakaat Zuhur. Mana sempat tuan-tuan? Tak sempat. Ya, 4 rakaat tu pun kelang kabut. Ya, tapi tuan-tuan nak elak kelang kabut, ya, tuan-tuan dah siap-siap masuk masjid dah. Ya, terus immediately. Orang perempuan di rumah tak ada hal.
Tetapi macam tadilah ya, jangan tangguhkan. Bila habis azan, tuan-tuan perempuan dah ada wuduk, terus solat 4 rakaat. Yang penting 4 rakaat tu. Jangan tunggu lama-lama. Ya, untuk solat fardu tuan-tuan boleh drag sikit. Tapi untuk qabliyah zuhur jangan tunggu tuan-tuan. Immediately lepas jawab azan terus. Kalau tak ada wuduk, ambil wuduk siap-siap, lepas tu terus buat. Jangan buang masa tuan-tuan. Kerana itu waktu yang sangat mustajab doa. Ya, Allah melihat ibadah hamba-Nya, yakni qabliyah zuhur tu. Kerana apa? Kerana time tu adalah time apa? Apa time tu tuan-tuan? Bila azan aja apa sedang berlaku di apa? Di alam, dalam alam ni apa sedang berlaku? Ya. Apa sedang berlaku tuan-tuan? Ketika azan zuhur dikumandangkan, apa yang Assalamualaikum. Ada ke Ustaz kat situ? Lama pula kali ni, Heng. Lah, mana Ustaz ya? I think kat sana. Tak keluar. Keleh. kalau I think Kerana line dia disconnected lagi. kot. Ya, kalau line dia gambar ustaz tu bergoyang mana ustaz ada kat situ? Kalau dia hanging, kepala tak boleh goyang. Senyum tak boleh. Heng, Ustaz tadi Heng. Tapi lama lah Ustaz. We lost you tadi tadi. lama. Nampak macam mana? I Ya. think Dah 5 ustaz, minutes. kita tukar pakai hotspot sekarang ni. Okey. Ah. Boleh. Okey. Apa ni? Apa kita panggil? Ya. Apa soalan tadi? Ulang balik Apa apa Ustaz tanya tadi? cakap, Ustaz. Apa dia? Ulang balik apa Ustaz cakap. Ustaz cakap seseorang tadi. Takkan agaknya. ulang balik. Banyak kali dah ulang. Tak, yang kendian sekali ya. Yang kendian Yalah, yang sekali. kedian yang mana? Tuan-tuan kena spesifik. Bila tuan-tuan minta, ustaz bagi. Ustaz tu Oh, waktu dengar. azan berkumandang. Apa dia? Apa yang terjadi masa qabliyah zuhur tu, apa yang terjadi? Mana ada soalan tu lain ustaz tanya lain tu. Apa terjadi ketika azan zuhur berkumandang? Apa jadi itu soalan untuk tuan-tuan jawab, bukan ustaz jawab. Langit Shirin dah jawab, terbuka Ustaz. waktu tu Ustaz. Apa dia? Waktu tu Shirin dah langit jawab. Dia terbuka. kata langit terbuka. Allah buka pintu langit, tuan-tuan, bukan langit terbuka. Langit terbuka ni konsep komunikasi moden, tuan-tuan, ya. Allah buka pintu langit. Tuan-tuan dah banyak kali sebut, tuan-tuan janganlah hampakan ustaz. Tuan-tuan salin, tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan dengar saja, tuan-tuan tak salin, macam mana tuan-tuan? Unless you are genius, tuan-tuan. Genius ni, dia dengar sekali, dia hafal. Kalau kita bukan genius, tuan-tuan tolong salin. Ya, Zuhur tu, ya, bila azan dikumandangkan, Allah buka pintu langit. Futihat abwabul jannah. Abwabul sama. Allah buka pintu langit.
Apa makna buka pintu langit, Kak Zainab? Apa maknanya? Bila buka pintu langit, apa maknanya? Maknanya Syirin, manusia apa maknanya Syirin? direct dengan Allah. Waktu Yalah, paling maknanya Allah sedang melihat. terbaik untuk berdoa. Pasal Allah sedang memerhati kita, tuan-tuan. Ya, Allah sedang menunggu apa kita nak doa. Jadi doa mustajab, ibadah kita tu ya dapat dilihat ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu tu memang kita kena bagi fokus lah. Dan pintu langit akan tutup balik bila? Masa azan dibuka, bila pintu langit ditutup, Syirin? Bila ditutup? Ya, Datuk Osman, bila tutup? Azan. Datin Lin, bila tutup? Kamat. Bila mula kamat? About macam 7 minutes macam tu. Tuan, Imam tak kalau ada minit mana bohong tuan-tuan. Sebab zaman Nabi jam tak ada. boleh takbir Ustaz. Sebelum asar tu Ustaz. Bila imam? Imam memberi takbir. Mula takbir Zuhur. Datuk, Zuhur ke? Ya, Ustaz. Kena baiki sikit Datuk. Ya? Bukan takbir tuan-tuan. Bila imam bagi salam. Salam. Lupa. Bila imam bagi salam habis sembahyang Zuhur. Bermula daripada azan Zuhur. Tuan-tuan sembahyang sunat Qabliyah 4 rakaat. Tuan-tuan angkat tangan kalau sempat berdoa pada Allah. Kemudian iqamat Zuhur. Imam sembahyang 4 rakaat. Dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tutup pintu langit. Siapa yang cakap? Nabi cakap tuan-tuan. Bukan ustaz pandai-pandai cakap. Semua ada dalam kitab hadis. Ya. Cuma sebahagian dalam Bulughul Maram, sebahagian dalam Syama'il Muhammadiyah. Ya. Jadi yang Syama'il ustaz cerita balik. Sebab tuan-tuan, ustaz tak ada kelas Syama'il dengan tuan-tuan. Ya, belum lagi. InsyaAllah akan datang lah. Ya. Kelas Syama'il itu di tempat lain. Ya. Jadi macam apa kita panggil? Ya. Macam apa yang disebut dalam Bulughul Maram. Okeylah sebab tuan-tuan menggunakan kitab yang sama dengan ustaz, tapi yang lain-lain tu ustaz akan masukkan. Ya, dalam Riyadhus Shalihin sebut ke. Tuan-tuan pun ada belajar Riyadhus Shalihin tapi belum cover habis kan. Jadi ustaz akan import beberapa hadis bawa masuk dalam perbincangan. Tolong ingat tuan-tuan, bila dibuka pintu langit ketika apa ni Kak Zainab jawab balik. Pintu langit dibuka ketika mula azan Zuhur dan tutup sebaik saja imam bagi salam pertama. Salam yang pertama. Terima kasih. Betul. Ya, dan tuan-tuan. Jadi itu waktu mustajab. Ya, waktu siang hari itulah waktu pintu langit dibuka. Kalau malam waktu tahajud lah. Ya, pintu langit dibuka tu waktu malam. Sampailah ya, apa kita panggil? Azan subuh. Masuk waktu subuh habislah. Ya, jadi apa ni siang pun ada buka pintu langit, malam pun ada. Ya, malam lebih panjang. Tapi siang singkat. Waktunya antara azan dengan imam bagi salam. Ya, berakhirnya solat Zuhur pada waktu tersebut. Maknanya walaupun ya kita kata waktu tidak panjang sangat, tapi panjang tak panjang pun ya lebih kurang setengah jam lah juga tuan-tuan. Ya, dengan azan, dengan iqamat, qabliyah Zuhur, dengan solat Zuhur, maknanya ya more or less kita kata 20 hingga 30 minit. Masa tu tuan-tuan kena grab. Kalau tuan-tuan tak boleh grab setiap hari pun ya, make sure 1 minggu tu 2-3 kali tuan-tuan dapat. Pasal benda-benda ni tuan-tuan adalah benda-benda yang akan jadi bekalan kita tahu di akhirat besok. Kita sekarang mungkin kita tak rasa ya. Tapi besok di akhirat tuan-tuan, kita akan menyesal. Ya, menyesal dahulu pendapatan orang Melayu kata, menyesal kemudian tiada berguna. Jangan lepaskan peluang. Please grab the opportunity tuan-tuan. Benda-benda lain tu tinggal dulu tak apa. Kalau tuan-tuan nak makan, makan awal sebelum Zuhur. Ataupun tuan-tuan tunggu lepas Zuhur, ya. Jadi kita boleh makan awal. Ya, kita boleh pergi masjid awal bagi orang lelaki. Orang perempuan tak ada hal. Dia boleh tunggu kat rumah. Ya, Qabliyah jangan lambatkan. Dia kata, ustaz boleh tak saya lambatkan Qabliyah tu? Pukul 3 baru saya buat Qabliyah. Qabliyah tu sah. Tapi tuan-tuan tak dapat bonus. Ya, solat dan berdoa ketika Allah buka pintu langit. Timing tu tuan-tuan. Timing tu kalau kita lambat, memang tak dapat lah. Gone lah tuan-tuan. Ya, takkan tiap-tiap hari gone. Sayang tuan-tuan. Ya, jadi kita bukan makin muda. We are getting older tuan-tuan. Ya, we are not getting younger. Jadi bila lagi kita nak grab? Tolong tuan-tuan. Ya, ini untuk diri sendiri. Ustaz cakap ni bukan untuk diri ustaz je. Untuk tiap-tiap orang daripada kita yang hadir kelas ni. Ini bonus Allah bagi tuan-tuan. Ya.
Okey, ada apa lagi soalan sebelum kita move on ke benda lain pula tuan-tuan? Silakan. Ada apa lagi Ustaz, tuan-tuan? Ya. solat Zuhur Qobliyah kan? Itu Hmm. dipanggil zawal kan Ustaz kan? Saya pernah Kalau di recall awal waktu lah. Kalau di di awal awal waktu. waktu. Ya, Ya. dan saya just nak revise balik yang pernah Ustaz bagi kuliah dulu kat Rumania. Hmm. Ustaz kata bagi untuk perempuan yang ada waktu zawal tu boleh kita baca Amanah Rasul sebab itu antara ayat-ayat yang sangat bagus doa masa pintu langit terbuka. Betul Ustaz? Just nak revise balik. Bukan Amanah Rasul. Doa di bawah dia. Doa tu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Yang ada doa. Ya. Oh, okey. Bukan daripada Amanah Rasul tu ya? Bukan. Ya, kalau ujung ayat Al-Baqarah tu maknanya yang la yukallifullahu nafsan illa Ya. wus'aha. Ayat terakhir. Okey. Okey, yang sebab la yukallifullah tu ayat 286 tu memang ada Rabbana la tu'akhizna in nasina sebab dia mengandungi doa tu. Ya, Yang tu ya. balik ya. Okey. Sama juga macam Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Itu ayat 201. Kita baca yang tu dululah. Rabbana atina boleh baca ya. Kemudian baca Rabbana apa tadi? Rabbana la tu'akhizna in nasina. Ya, wahai Allah janganlah engkau siksa kami kalau kami lupa, kalau kami tersilap. Jangan kau bebankan kepada kami ya. Bebanan yang kami tidak mampu tanggung. Janganlah kau bebankan kami seperti mana kau bagi pada orang terdahulu pada kami. Ya, pada Bani Israel, pada apa tu. Tu semua doa-doa yang boleh kita minta. Maknanya bukan simply baca sajalah ya, walaupun boleh baca qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, semua tu boleh. Tetapi kalau kita boleh baca, boleh pilih ya ayat-ayat yang mengandungi doa, tu lagi power ya. Dan cukup satu ayat je. Kalau tuan-tuan baca hujung surah Al-Baqarah ya, la yukallifullahu nafsan wus'aha itu illa wus'aha tu memang satu ayat. Itu pun dah panjang dah tuan-tuan. Boleh tak lepas Fatihah baca satu ayat tu saja? Boleh. Ya, memang boleh tuan-tuan. Tak ada masalah. Boleh. Ya, dan tuan-tuan tak perlu baca surah. Tuan-tuan boleh baca satu ayat yang mengandungi doa. Jadi oleh kerana kita baca 4 ayat selepas Fatihah dalam Qobliyah, maknanya tuan-tuan boleh pelbagaikan. Ya, hari ni baca lain, besok baca lain boleh tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena ni lah ya, kena tahulah ayat mana nak baca tu je lah. Kalau tuan-tuan tak hafal, boleh tak tuan-tuan buka Quran? Boleh je, tak ada masalah. Buka Quran. Sebab tuan-tuan duduk di rumah. Orang perempuan kan duduk di rumah. Ya, boleh sembahyang dalam bilik kan? Ya, jadi boleh buka Quran. Ya. Ustaz, lagi satu yang tadi Ustaz kata fadilat kita solat tu Allah haramkan neraka, kita dibakar daripada api neraka. Jadi adakah ia seolah-olah memberi isyarat yang kita ni tak akan masuk neraka? Boleh ke cakap macam tu Ustaz? Indirectly Betul kan? betul lah ya. Sebab orang yang disentuh oleh api neraka adalah orang yang masuk neraka. Jadi by saying that you are protected from the hellfire, meaning what? Maknanya kita tak masuk lah. Ya, kita selamat daripada api neraka. Sebab orang yang masuk dalam neraka memang kena api. Jadi kalau kita selamat daripada api neraka, maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kita tak masuk neraka. Maksudnya kita masuk syurga lah. Ya, macam okey, doa ya. Doa ayat 201 Al-Baqarah. Ya, Rabbana atina tu. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia. Dan anugerahkanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Maknanya, ada tak sebut syurga kat situ? Tak ada kan? Tapi, understood tak? Kalau kita kata, boleh kerana selamat daripada api neraka, mana apa tuan-tuan? Maknanya, mana masuk syurga lah. Macam tu lah, indirectly je tuan-tuan. Ya, betul. Ya, Datin Lee cakap tu betul. Indirectly, kita selamat daripada masuk neraka. Sebab itulah tak kena api neraka sebab tak masuk. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kita masuk syurga lah. Ya, dengan kita menggunakan peluang tadi. Ya, sembahyang 4 rakaat sebelum Zuhur, sembahyang 4 rakaat selepas Zuhur. Tuan-tuan jangan sia-siakan waktu lagi tuan-tuan. Ya, kamu cerita. Oh, tak Ustaz, maksudnya yang lain tu kita janganlah bulat tinggalkan, betul tak? Of course lah, ya. Sebab nak masuk syurga ni, okey, Ustaz bagi tahu tuan-tuan. Masuk syurga ni macam-macam benda tuan-tuan. Antaranya apa? Ya, Ayatul Kursi setiap kali lepas solat jangan tinggal. Tu masuk syurga. Ya, apa lagi tuan-tuan? Ya. Qobliyah dan Ba'diyah Zuhur masuk syurga. Sembahyang minimum 12 rakaat Qobliyah dan Ba'diyah, ya. Masuk syurga juga. Apa lagi tuan-tuan? Sebab Allah bina, ya. Allah tak kata masuk syurga. Siapa yang buat 12 rakaat
Ya, 12 rakaat tadi. 12 rakaat tu tadilah subuh 2, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, ya. Itu pun dah 10 dah tu. Dah 10 dah tuan-tuan. Minimum 12. Ya, 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur 8. Campur 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat dah 10. Ba'diyah maghrib, ya, kita buat 2, dah 12. Minimum dah tu. Ya, buat lebih boleh, buat lebih lagi boleh. Minimum 12. Lebih tak ada masalah. Campur 4 rakaat ba'diyah ba'diyah isyak. Ya, berapa dah tu tuan-tuan? 12 campur 4, 16 tuan-tuan. Ya, kalau kita tertinggal mana-mana, dia boleh ganti tadi. Macam tadilah ya. Kalau kita qabliyah zuhur, macam orang lelaki, qabliyah zuhur tak sempat. Ya, ba'diyah zuhur 4 jangan tinggal. Ya, nanti ba'diyah isyak dia cover balik. Minimum 12 rakaat tu kita dapat tuan-tuan. Ya. Siapa yang buat solat sunat, ya, rawatib 12 rakaat minimum siang dan malam, ya. Siang tu subuh, zuhur dan maghrib, malam tu isyak, ya. Maka Allah bina bagi dia satu rumah di syurga. Banallahu lahu baitan fil jannah. Pun dalam Bulughul Maram juga tuan-tuan cerita. Jadi maknanya apa lagi benda-benda yang boleh masuk syurga? Siapa yang ambil wuduk, ya, sempurna, lepas tu dia baca doa. Ya, apa dia baca doa? Allah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tu kan? Kita doa, ya. Apa Nabi kata? Futihat lahu abwabul jannah. Dibuka baginya pintu syurga lagi. Maknanya bukan satu ibadah tu, macam-macam. Kalau tak dapat yang ni, dapat yang tu. Tak dapat yang tu, dapat yang ni. Maknanya kita punya peluru tu tuan-tuan macam-macam. Ya, supaya salah satu daripada tu Allah belah kasihan, Allah rahmat kita, masuk syurga kita tuan-tuan. Ya, sebab tu pilihan banyak. Dia bukan satu je. Dia bukan setakat qabliyah 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat, macam-macam lagi tuan-tuan. Tapi macam tadilah, yang kita tahu tu kita buat. Ya, sebab apa? Ya, sebab macam orang kata kan, pasal apa tak nak buat 4-4? Saya sembahyang rawatib dah 12 dah tiap-tiap hari. Itu pun dah dapat rumah dalam syurga. Ya, jangan tuan-tuan. Kita jangan pandang remeh sesuatu ibadah yang Allah dan Nabi offer pada kita. Ya. Okey, ada lain silakan. Ustaz, tadi yang Ustaz kata pintu langit malam tu pula, dia malam tu start yang 1/3 tu ke apa? Atau lepas isyak ke macam mana? Sebahagian kata 1/3 terakhir. Ada pendapat 1/3 terakhir. Sebab tu dia sampai subuh. Selagi belum subuh, mana itu waktu utama. Sebab waktu doa utama memang 1/3 terakhir. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, ya. Ustaz, bukan ke sorry. Ya, terus. Sekejap. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz sabar dengan saya. Apa tu hari tu Ustaz ada sebut yang inilah tadi ni waktu yang 1/3 tu terbuka pintu langit dengan waktu zawal tu. Yang immediately lepas azan Zuhur masuk waktu tu. Lepas tu kalau tak silap saya ada baca dalam kitab Al-Azkar, tapi saya tak ingat lah Ustaz dia punya ni dia nombor-nombor berapa, tapi hadis tu kata, tak silap saya lah, yang doa iftitah tu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, itu lafaz tu daripada sahabat, tapi Rasulullah dengar dan dia kata aku tengok, lebih kurang lah Ustaz, saya tak ni sangat, pintu langit terbuka. Jadi setiap kali kita amalkan doa iftitah tu, pintu langit pun terbuka. Kalau kita buat 17 waktu lah minimum lah. Kalau kita tambah dengan solat sunat kita baca, kira tiap-tiap kali itulah Ustaz kan? Tapi hadis riwayat Muslim Ustaz. Kalau Ustaz punya, sebab yalah setakat bacaan lah kan, mungkin Ustaz silap. Ya, tapi macam tadilah, Syirin kena tengok balik, nanti share balik. Syirin kena tengok balik Al-Azkar tu, tengok balik ya. Sebab yang sahabat sebut tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, kena ingat itu hanya daripada sahabat, bukan daripada Nabi. Kalaulah buka pintu langit, mesti Nabi buat. Nabi tak buat. Nabi buat wajah tu wajhal lillazi fatara samawati wal ard, tu satu dah. Yang kedua apa ya? Nabi sebut dalam hadis yang lain, Kak Noli kena off kan dulu. Orang lain ya yang ter-on kan tu. Suara mute, tolong mute. Ya, okey, thank you. Jadi bila sahabat tadi baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila,
Nabi kata aku melihat para malaikat ya berebut-rebut nak mencatat Kak Noli. Ya. Okey. Jadi apa ni, apa kita panggil, Kak Noli punya apa, tuan-tuan perasan tak, nampak tak? Kak Noli tak mute. Siapa tolong jaga apa? Haji Nazri tolong mute kan apa ni Cikgu Noli ni. Okey. Balik pada cerita tadi tuan-tuan ya. Tak mute, dia tak mute. Para malaikat berebut-rebut nak salin dan nak bawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi bukan buka pintu langit tu lah. Ya, setakat yang ustaz baca lah. Tapi kalau nanti Syirin jumpa benda tu share ya, share dengan ustaz. Hantar kat ustaz cek balik dalam kitab Al-Azkar. Tapi setakat yang ustaz tahu, kerana dia merupakan bacaan para sahabat, Nabi tak pernah baca tau. Ya, tak pernah ada riwayat Nabi baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Walaupun tak salah kita baca. Tapi dia punya ranking yang paling tinggi ya ialah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Tu paling tinggi. Dalam Al-Azkar boleh tengok. Itu yang pertama. Sebab tu hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi kalaulah setiap kali dibaca Allahu Akbar kabira dibuka pintu langit, pasal apa Nabi tak pernah baca? Tuan-tuan kena faham macam tu. Jadi kalau ustaz nampak ada contradiction kat situ Syirin. Ya, nanti Syirin cek balik. Lepas tu apa kita panggil ya, apa ni snapshot dekat mana-mana tu nanti hantar balik kat ustaz cek balik. Boleh Syirin? Okey. Boleh. Terima kasih ustaz. Ya, sama. Minta maaf ustaz ya. Tak ada masalah. Ya, sebab macam tadilah ya, pasal apa kita panggil ya, mungkin ada kekeliruan ya, sebab tuan-tuan kena ingat yang terbaik yang Nabi baca ya, yang Nabi baca tuan-tuan. Yang Nabi baca apa sebagai contoh ya? Yang Nabi baca ialah, tuan-tuan mungkin tak biasa dengar, tapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab dalam antaranya dalam kitab Al-Azkar ya, Imam Nawawi sebut secara jelas yang Nabi baca ketika solat fardu apa tuan-tuan? Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku ya daripada dosa aku seperti mana engkau jauhkan timur dan barat. Ya, jadi itu antara permulaan dia. Dia ada 3 lapis bacaan tu. Itu yang paling utama. Kalau Nabi solat malam, biasa Nabi baca wajah tu wajhalil ladzi fatara samawati wal ard. Tapi Nabi pernah tak baca Allahu Akbar kabira? Tak pernah. Tapi bila sahabat tadi baca, Nabi endorse. Jadi tuan-tuan jangan lupa ranking. Kak Zainab, ranking amalan ni yang paling tinggi yang mana tuan-tuan ya? Yang paling tinggi ialah yang Nabi baca. Ya, yang Nabi baca, yang Nabi perintah, itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua yang Nabi buat. Yang ketiga yang Nabi perakui. Ya, yang Nabi cakap tu dia jadi sunnah apa tu Kak Zainab? Sunnah apa yang Nabi cakap? Sunnah apa tu? Yang Nabi peraku ke ustaz? Cakap. Qauliyah. Yang Nabi cakap qauliyah ya. Itu yang paling tinggi. Yang kedua yang Nabi buat amaliyah. Yang ketiga yang Nabi perakui takririyah. Jadi itu ranking dia apa Syirin ya. Jadi yang Nabi buat, yang Nabi cakap tu dulu yang pertama. Yang Nabi buat yang kedua. Yang nombor 3 Nabi perakui. Ranking tu ya, kita kena ambil kira ranking. Jadi yang Nabi baca apa? Bukan Allahu Akbar kabira. Yang Allahu Akbar kabira nombor 3. Ya, jadi nampak macam ada contradiction kat situ. Takkan kalau itu yang terbaik yang buka pintu langit ya, takkanlah kita kata Nabi tak pernah baca, Nabi tak pernah buat. Ya, jadi kita kena faham macam tu. Ya, supaya kita dapat mengetahui bahawasanya ranking ibadah ni yang terbaik yang Nabi cakap. Ya, macam kita kata haji sebagai contoh ya. Pasal apa kita kata haji haji tu sama je. Maknanya ifrad ke kita panggil ya, sama ada ifrad ke ataupun tamattu' ke ataupun kiran ke, level dia sama je tuan-tuan, tak ada beza ya. Cuma para ulama yang sebut afdal tu kat mana? Ya, pasal apa kita kata yang afdal tu tamattu' ya? Pasal Nabi cakap.
Ya, Nabi masa buat haji, tuan-tuan salin, Nabi masa buat haji, Nabi buat haji sekali je. Masa Nabi buat haji apa tuan-tuan? Syirin, Nabi buat haji apa? Haji Apa? kiran. Nabi buat haji kiran. Bila Nabi buat haji kiran, ya, dah tentulah itu yang terbaik, bukan? Ya. Tapi kalau bukan yang terbaik, pasal apa Nabi buat haji kiran? Ya, pasal ranking tadi. Yang pertama yang Nabi cakap. Ya, haji kiran yang Nabi buat jatuh nombor 2. Tuan-tuan faham tak dia punya ranking tu? Tuan-tuan kena pandai menilai. Ya, yang pertama yang Nabi cakap. Apa yang Nabi cakap? Nabi kata, kalau ya tahun depan aku berpeluang buat haji lagi, nescaya aku akan buat haji tamattu'. Nabi cakap. Jadi maknanya yang paling utama haji tamattu'. Walaupun kita tengok tamattu' ni yang relax tu, yang relax apa ni ustaz? Dia bukan masalah relax tak relax, dia masalah Nabi cakap. Ya, bila Nabi cakap tamattu' nombor 1. Nombor 2, ya, jadi apa? Nombor 2 adalah haji kiran. Nombor 3 adalah haji ifrad. Ya, walaupun sebahagian kata haji ifrad. Tapi Nabi tak buat haji ifrad. Pasal apa Nabi tak buat haji ifrad? Pasal ifrad, dia mesti buat haji, lepas buat haji, buat umrah. Nabi tak buat umrah lepas haji. Tapi Nabi buat tak umrah sebelum haji? Kalau Nabi buat umrah sebelum haji, jadi haji tamattu'. Jadi maknanya, yang Nabi buat tu jatuh nombor 2. Yang Nabi tak buat, jatuh nombor 3. Ya, tapi sahabat buat, ada Aisyah buat haji ifrad. Ya. Jadi yang utama haji apa? Yang utama tamattu' tu tak? Pasal apa tamattu'? Kerana tamattu' tu Nabi walaupun tak buat masa buat haji, tapi Nabi nak buat. Ya, cuma Allah pendekkan umur Nabi. Allah wafatkan Nabi. Nabi tak sempat buat haji 2 kali. Tapi kalau Nabi buat haji 2 kali, Nabi akan buat haji tamattu'. Jadi maknanya apa? Maknanya tamattu' tu yang paling utama. Tuan-tuan kena tengok macam tu. Baru kita faham. Sebab kalau tidak, tuan-tuan akan kelang kabut je. Nanti ustaz ni datang kata, ifrad. Ustaz lain pula datang, ya, tamattu'. Ustaz ni pula datang. Macam tu keliru, tuan-tuan. Jadi kita nak elak keliru, kita kena ada dia punya kaedah dia. Tuan-tuan kena ada tools, ada instrumen untuk tuan-tuan menilai. Ya, bila kita ada some sort of tools dan instrumen, barulah kita boleh tahu. Bila orang cakap pun kita kata sebenarnya bukan. Ya, kita confidently kita akan cakap bukan. Sebab apa? Sebab kaedah mengatakan yang utama yang Nabi apa Kak Zainab? Yang utama yang Nabi cakap. Yang Nabi cakap atau Nabi suruh. Maknanya Nabi suruh, Nabi perintah. Macam Nabi kata, sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Tu kan perintah. Ya. Buatlah haji kamu, ambillah manasik haji kamu seperti mana kamu tengok aku buat. Ya. Khuzu manasikakum, khuzu anni. Ambillah oleh kamu daripada aku, kata Nabi, manasik haji macam aku buat. Ya. Jadi kalau macam Nabi buat tu, tak ramai orang boleh buat, tuan-tuan. Ya. Sebab apa? Sebab masalah pengurusan. Ya, kita tak contoh kita melontar. Orang Malaysia melontar malam. Nabi tak melontar malam, Nabi melontar siang. Ya, Nabi melontar kalau hari raya Nabi melontar waktu duha. Kalau hari-hari lain Nabi melontar. Masuk je Zuhur Nabi melontar. Ya, jadi patutnya bila kita berpeluang kita buatlah macam Nabi buat tu. Pasal Nabi kata ambillah ya daripada aku cara buat haji kamu, cara buat umrah kamu. Kita kena ikut macam Nabi sebiji. Kalau kita tak boleh, sah tak haji kita? Haji sah. Tapi kita tak dapat A lah, tuan-tuan. Macam mana dapat A? Kita tak ikut macam Nabi. Ya, tapi mungkin ada consideration. Sebab apa? Oh, Ustaz, saya kalau pergi waktu Zuhur tak boleh. Sebab saya wheelchair. Okey. Dia ada keringanan. Dia wheelchair pergi malam lah. Ya, pasal memang waktu tu orang tak ramai. Tapi kalau kita sihat dan kita ada kemampuan, ya, dan kita pergi pula dengan package sebagainya, kita pergilah waktu kemuncak tu. Memanglah orang ramai. Tapi itulah sebab dia, tuan-tuan. Ya, pasal kita nak ikut macam Nabi. Itulah ranking yang utama. Kalau yang Nabi tak buat, dia jatuh lah. Ya. Kalau Nabi plan nak buat tapi belum sempat buat, dia ranking dia naik balik. Apa antaranya? Ya, puasa 9 Muharram baru-baru ni. Ya, sebab Nabi puasa 10, ya, orang Islam di Madinah bagi tahu, ya Rasulullah, orang Yahudi pun puasa 10. Nabi baru tahu. Ya, sehingga Nabi kata, kalau begitu bila datang iza jaa al-amul muqbil, apabila datang tahun depan, sumna, pasti kita akan puasa. Ya, apa dia? Al-yauma tasik, pada hari yang ke-9. Nabi cakap. Ya, Imam Syafi'i kata Nabi cakap, tapi Nabi diwafatkan lebih dahulu. Maka Nabi tak sempat buat. Tapi dia termasuk tak perintah Nabi? Termasuk, sebab Nabi cakap. Bila Nabi cakap, dia termasuk ranking paling tinggi. Ya, bila Nabi buat, ranking nombor 2. Bila Nabi hanya endorse, Nabi perakui, dia jatuh nombor 3. Tuan-tuan kena selalu timbang sesuatu berdasar kepada
kepada kaedah ranking ni. Kena macam tu tuan-tuan. Baru kita tak ada masalah, baru kita tak keliru. Kalau tidak nanti, tapi Ustaz, ya, Ustaz apa ni, Ustaz Yusof Arba'in kata macam ni. Ya, Dr. Rosdi kata macam ni. Ya, Ustaz apa ni, Ustazah apa ni, Fatimah Zahra kata, oh kalau macam tu susah lah tuan-tuan. Kita bukan pakai siapa cakap, tapi kita pakai kaedah yang dibuat oleh para ulama supaya kita tahu ranking yang mana satu utama, yang mana satu kemudian. Dia macam tu tuan-tuan. Baru tuan-tuan tak ada masalah. Sebab tuan-tuan tahu, ya, kita bukan, tapi ada ustaz cakap. Bukan macam tu tuan-tuan. Agama ni bukan ustaz cakap. Agama ni yang Nabi cakap, yang Nabi buat, yang Nabi perakui. Itu dia. Boleh tak faham tuan-tuan? Okey, ya. Datuk, okey. Kak Mariatun, okey. Ya. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Tadi Silakan. ada Ustaz sebut, tadi Ustaz sebut kata once you are out of the time zone yang kita buat kiblah Zuhur tu, katalah kita atas urusan yang tak dapat dielakkan, kita terlambat, mimpi sembahyang, lepas tu kita buat kiblah dalam pukul Qobliyah dalam pukul 3 macam tu lah. Ustaz kata tak bonus lah. Tapi Bonus tak dapat, boleh tapi sah. Sah tapi tak dapat bonus lagi lah. Memang sebab bonus tu dia ada time limit dia. Time zone dia lah. Time limit dia lah kan. Ada time limit. Dia masih dalam masa. Ya, dia within time. Tapi not the apa kita panggil. Ya, bukan waktu puncak dia lah. Waktu puncak. Maknanya Memang nak buat pun boleh lah. nak buat boleh. Ya, sebab sayang kalau tak buat tu. Ya, sebab kita tak dapat yang buka pintu langit. Tapi kita masih dapat diharamkan daripada api neraka. Datuk Osman. Itulah kita nak tahu tu. Haram pada neraka tu dapat. Cuma waktu prime time, waktu dibuka pintu langit tu tak dapat lah. Okay. Pasal dalam hidup, Datuk, you cannot get all, Datuk. Ya, betul. Kita tak boleh dapat semua, tuan-tuan. Sekali-sekali boleh. Tapi bukan everyday, tuan-tuan. Ustaz pun kadang-kadang, ya, bila kita datang, kita dah lambat. Orang lelaki dia sembahyang masjid, tuan-tuan. Ya, bila datang lambat, memang sempat 2 rakaat. Nak buat macam mana, tuan-tuan? Ya. Kalau tuan-tuan extend juga 4 rakaat, tuan-tuan terlepas takbiratul ihram bersama imam, dah rugi pula. Jadi, tuan-tuan faham kan maksudnya? Dalam hidup ni kadang kita sempat 4, kadang sempat 2, tapi kita dapat takbiratul ihram bersama imam, ya. Kadang-kadang kita masbuk, kadang-kadang dia macam itulah. Tapi niat kita tu dah betul. Ya Allah, aku nak kalau boleh setiap hari aku dapat qabliyah zuhur 4 rakaat. Dapat baca surah. Ya Allah, ya, bagilah aku ni cepat sikit. Tapi kita jangan bila azan baru nak kelang kabut, azan nak kelang kabut memang tak dapat lah tuan-tuan. Kena awal sikit lah. Ya. Jadi memang tak ada pilihan tuan-tuan. Ya, kalau macam ustaz ada kuliah kadang pukul 12 sampai pukul 1 contoh, ya. Pukul 1 tu. Alhamdulillah Zuhur 1.22, 1.23. Jadi maknanya habis je, immediately habis je, ya, ambil wuduk ambil wuduk siap-siap terus pergi ke masjid je. Ya, by the time kita sampai tu insya-Allah. Ya, tapi kalau nak buang air besar dulu memang 2 rakaat lah jawabnya tuan-tuan. Memang tak dapat gone lah. Ya, tapi takkanlah tiap-tiap hari, ya. Pasal bukan tiap-tiap hari ada kelas 12 hingga pukul 1. Ya. Kadang-kadang tak dapat tuan-tuan sebab ustaz punya kelas macam dengan TM. Kelas TM pukul 1 sampai pukul 2. Itulah waktu prime time. Gone, memang tak dapat. Tapi kita, ya Allah, nak buat macam mana? Aku tak dapat, ya Allah, hari ni. Pasal apa? Sebab aku ada kelas. Aku ada tanggungjawab nak mengajar. So, memang tak dapat. Tapi Alhamdulillah, 6 hari lagi dapat. 1 hari tak dapat. Tak apalah tuan-tuan, nak buat macam mana kan? Sebab kita tak boleh dapat semua tuan-tuan. Tapi Allah kira niat dan kemahuan kita tu. Mudah-mudahan. Macam itulah. Sebagai manusia tuan-tuan, itulah cara kita. Ya, kalau dapat peluang, kita grab. Kalau CP-CP pun jadilah. Tak dapat 4, dapat 2. Jadilah tuan-tuan. Walaupun tak dapat lah. Yang kata apa? Yang diharamkan daripada api neraka tu. Memang tak dapat lah sebab dia syarat dia 4-4. Kalau 2-2 tak dapat tuan-tuan. Dia tak dapat bonus. Tapi sah tak? Sembahyang sah. Ya, tapi dia mencukupkan tak 12 rakaat. Kita cari yang 12 rakaat pula Datuk Osman. Mungkin 2 sebelum 2 selepas. Kita nak cukupkan 12 sebab subuh 2 contoh. Ya, qabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, baru 6. Ba'diyah maghrib 2, baru 8. Jadi macam mana nak cukupkan jadi 12? Ba'diyah isyak 4. Total dia berapa? Tuan-tuan tetap dapat 12 rakaat. Macam itulah tuan-tuan kita kena buat. Ya, supaya kita tak dapat yang ni, dapat yang tu. Tak dapat yang tu, dapat. Maknanya kita kena make sure. Memang kena usaha tuan-tuan. Ya, selagi badan kita sihat, ya, memang kena usaha sungguh-sungguh. Okey, ada soalan? Ya. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, sembahyang Jumaat macam mana Ustaz? 4
Badiah, empat Badiah. Qabliyah, macam mana Ustaz? Saya dengar kata tak ada je dah. Tak ada tu kita pun dah cerita ni, ya. Papa Zizi kita pun dah cerita ni, ya. Maknanya Qobliyah Zuhur ni, ya, adakah dia sama Qobliyah Jumaat, adakah sama Qobliyah Zuhur? Dia ada dua pendapat umum dia. Yang pertama, pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kita di Malaysia, ya, sembahyang Jumaat itu dianggap pengganti kepada solat Zuhur. Kalau solat Zuhur ada Qobliyah 4 rakaat, maka Qobliyah Jumaat pun ada 4 juga tuan-tuan. Tetapi 4 tu tak sempat. Tak sempat tuan-tuan. Kalau di Mekah tak ada peluang. Pasal di Mekah bila azan Zuhur saja, ya, azan Jumaat, khatib dan naik atas mimbar. Tuan-tuan tak boleh buat 2 rakaat pun tak boleh. Tak ada peluang, ya. Kerana orang Mekah dia pakai Hambali. Dalam mazhab Hambali, sembahyang Jumaat, ya, sembahyang Jumaat adalah sembahyang yang berbeza. Maknanya dia memang khas. Ya, dia bukan pengganti kepada Zuhur. Ya, memang Zuhur tak perlu buat, tapi dia dianggap satu solat yang mustaqillah. Mustaqillah tu mana dia independent. Dia tak macam apa ni Zuhur. Kalau Zuhur ada Qobliyah 4, ada Ba'diyah 4. Tapi kalau Jumaat, ya, dalam Hambali dia ada Ba'diyah 4 saja. Ba'diyah ada 4, ya. Jumaat ni special. Pasal dia diganti dengan khutbah. Ya, ada 2 khutbah, ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, azan pertama masuk waktu. Antara azan pertama dengan azan yang kedua, khatib naik atas mimbar tu ada tak peluang sembahyang? Ada peluang tuan-tuan. Tapi 2 rakaat memadai lah, ya. Kalau 4 tak sempat tuan-tuan. Ya. Jadi buat 2 pun sudah memadai. Kalau nak ikut Syafi'i. Mana satu betul? Syafi'i ke Hambali? Dua-dua betul tuan-tuan. Hambali tu anak murid Syafi'i. Syafi'i tu guru pada Hambali. Masing-masing ada hujah dia tuan-tuan. Dua-dua betul. Yang tak betul yang tak buat. Ya, maknanya sembahyang Jumaat pun tak datang. Tu yang tak betul. Kalau dia buat, mudah-mudahan ya Allah terima. Tapi Ba'diyah apa ni Jumaat, yang itu memang tak ada khilaf. Syafi'i ke Hambali ke Maliki ke semua 4. Tapi tuan-tuan still tak boleh dapat yang 12 rakaat, mesti dapat. Jangan bimbang tuan-tuan. Cuma macam tadilah ya, yang kita sebut sebagai zawal ya, Qobliyah Zuhur tu memang tak dapat lah. Memang tak dapat lah tuan-tuan. Nak buat macam mana? Sebab kita nak dengar khutbah. Ya, kalau tuan-tuan sembahyang 4 rakaat, kelang kabut tuan-tuan, tak sempat. Ya, silap-silap nanti khatib dah naik mimbar, tuan-tuan nak tengah sembahyang lagi. Tak betul. Kerana ketika khatib ya naik atas mimbar, kita tak ada solat sunat lagi dah. Melainkan orang yang datang lambat, dia buat tahiyatul masjid, itu lain. Ya, kalau Qobliyah Zuhur tak ada dah. Qobliyah Jumaat tak ada dah tuan-tuan. Melainkan tuan-tuan datang cepat, datang awal, sebaik saja habis apa ni azan yang pertama, tuan-tuan ada peluang tak buat 2 rakaat paling kurang dapat. Ya, mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Tapi mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, tak ada Qobliyah Jumaat, ya. Kerana Jumaat bukan sembahyang yang sama macam Zuhur, bukan. Zuhur ada SOP dia, Jumaat ada SOP dia tersendiri. Mazhab Syafi'i kata Jumaat pengganti Zuhur. Jadi dia sama Qobliyah dan Ba'diyah. Jadi 2 pendapat yang ada, dua pendapat tu diterima pakai dalam ahli sunnah wal jamaah. Selesai tuan-tuan. Itulah cerita dia. Tuan-tuan kena faham, ya. Perbezaan dia tu kerana dia, ya. Terima kasih. Ya, sama. Tuan-tuan ada apa lagi? Silakan. Ada apa? Ustaz, Ya. Ustaz. Ya, silakan. Macam Kejap. Haji Nazri, ya, silakan Haji Nazri. Macam diharamkan dari api neraka ni. Jadi kita buat dosa apa-apa tak dikenakan api neraka ke? Betul lah, ya. Jadi Ustaz nak jawab pun tak boleh jawab solid. Cuma bila Nabi kata diharamkan pada api neraka, maknanya dosa kita Allah ampun lah. Tapi dosa ampun tu ada benda-benda lain. Ya, kerana dosa besar dia berhajat pada taubat, istighfar. Maknanya it's a combination apa Haji Nazri. Sembahyang sunat tu pun buat, ya. Istighfar pun buat, taubat pun buat, ya, tinggalkan dosa-dosa besar pun buat. Maknanya it's a combination. Kita tak boleh, oh kalau macam tu, ya, macam orang tanya kita kan. Apa ni? Oh kalau macam tu kita apa ni sembahyang sunat cukup lah Qobliyah dan Ba'diyah, Zuhur tak perlu buat lah. Kan tidak macam tu kan. Maknanya yang fardu masih buat. Ya, taubat masih buat, istighfar masih buat. Plus yang Qobliyah 4 dan Ba'diyah 4. Macam tu je Haji Nazri. Tak boleh kita kata oleh kerana kita dah buat 4 sebelum dan selepas, maka confirm ya kita diharamkan. Yang lain ada belonggok lagi, benda-benda lain lagi. Mana is a combination. Dia kena digabungkan dengan ibadah lain. Bukan sekadar 4 sebelum 4 selepas je Haji Nazri. Okey. Kita tetap kena tinggalkan lah.
terutama dosa-dosa besar. Memang kena tinggal lah, memang kena tinggal. Dosa kecil kena hapus. Ya, dosa besar ya diampunkan mudah-mudahan dengan taubat dan istighfar. Memang tak ada pilihan. Ya, setelah dua-dua tu kita dapat, ya, insya-Allah baru kita berpeluang untuk masuk syurga. Masuk syurga sebab dijauhkan daripada api neraka tadi mudah-mudahan. Itu je lah cara dia. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya, soalan tadi. Ustaz dengar ke? Sangat dengar. Ustaz ni Nurul. Ustaz nak tanya, subuh tu kan, kata waktu afdal doa is lepas azan subuh tu. Betul ke Ustaz? Waktu afdal bukan spesifik pada tu. Waktu afdal ni antara azan dengan iqamah. In between. Oh, azan dan iqamah. So, misalnya immediately after azan tu that's the time lah, right? Yalah, immediately after azan kita baca doa azan. Okay. Bukan kemudian itu. kita nak qabliyah subuh. Lepas qabliyah subuh lah baru angkat tangan doa. Okay. Alright. Saya silap lah. Saya ingatkan lepas azan tu, that's the time. Kak Nurul kena tengok hadis dalam Bulughul Maram ni. Ya. Doa, dengar ya. Doa yang di pohon, kena salin lah. Pasal tuan-tuan tak hafal teks dia. Ya. Jadi Ustaz bagi dia punya translation. Doa yang dimohon antara azan dan iqamat. In between azan dan iqamat, itu doa yang mustajab. Yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Antara azan dan iqamat. Tapi bukan subuh je. Semua 5 waktu. Oh, okay. Ya. Pasal apa tuan-tuan? Sebab hadis tak cakap subuh. Hadis cakap doa yang di pohon antara azan dan iqamah. Satu hari berapa kali azan? 5. Ya, berapa kali iqamah pun 5. So maknanya bukan subuh saja. Zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okay. Ustaz, terima kasih. Sama. Yang lain okey tuan-tuan. Ya. Lagi satu mengenai syurga dan neraka ni kan. Kita pun tahu ada juga lagi 4 perkara yang kita kalau buat kita masuk syurga. Tapi maksudnya tak adalah kita nak tinggalkan yang lain-lain tu. Maksudnya takkanlah kita buat 4 ni saja kita masuk syurga. Betul tak Ustaz? Macam kita tahu kalau kita bagi salam, kita bagi sedekah, kita buat solat tahajud, dan lagi satu kita silaturahim kan, juga 4 perkara yang kita boleh masuk syurga. Betul tak Ustaz? Yang Ustaz sebut tadi akak tak sebut pun satu. Itulah banyak perkara yang kita buat sebenarnya Ustaz. Jadi maksudnya kita buat je lah semua apa yang kita jangan tinggalkan apa yang yang Tuhan kata, dan kita buat je semua apa yang kita diperintah oleh Allah kan. Betul tak Ustaz? Ya. Itulah jawapan Ustaz pada Haji Nazri. It's a combination of amalan. It's a combination. Dia bukan satu. Tuan-tuan buat satu je, tuan-tuan bukan. Ya, mana kita harap sebab kita tak tahu yang mana satu yang Allah pilih. Adakah yang qabliyah ba'diyah zuhur tu ke, ataupun tadi Ustaz sebut ya, sebaik saja lepas kita ambil wuduk, ya, ambil wuduk tak mesti ambil wuduk solat fardu. Berapa kali kita ambil wuduk satu hari? Oh, banyak kali tuan-tuan. Nak sembahyang duha, nak baca Quran, nak tidur malam, ya, tak mesti 5 waktu saja, lebih daripada tu. Setiap kali kita habis, betul juga lah yang Ustaz cakap. Bonus tadi tu Ustaz, is a bonus. That mean we do lah whatever yang the best we can do kan. Yang extra tu. Semua bonus tu kena ambil. Semua bonus tu kena grab. Itulah maksud Ustaz kan. Betul. Memang betul. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan, bila tuan-tuan dapat, tapi tuan-tuan kena catat dan tuan-tuan mesti berazam untuk buat. Ya, benda paling basic yang Ustaz rasa banyak orang tak buat ialah macam apa kita panggil tadi, ya. Ayatul kursi lepas solat. Sebab di masjid selalu tinggal ayat kursi. Kadang dia baca, kadang tak baca, ya. Kemudian tapi kalau imam tak baca, kita bacalah. Kita kena disiplinkan diri kita. Kemudian lepas ambil wuduk, ya. Semua orang ambil wuduk. Tapi berapa ramai orang yang baca, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Saya rasa tak ramai orang buat, tapi tak bukan semua orang buat. Dan kalau orang tu buat, ya, mungkin dia tak tahu, ya. Kalau dia tak buat mungkin sebab dia tak tahu, kita bagi tahu. Ya, Allah buka, ya, bagi dia pintu syurga tau. Tadi pintu langit. Pintu langit ni biasa untuk doa, untuk amalan kita, ya.
tapi dibuka pintu syurga untuk kita. Pintu syurga dibuka, tuan-tuan. Pintu syurga ada 8. Ya, salah satu daripada pintu syurga tu, ya, adalah yang berkait dengan solat tadi. Tapi wuduk memang berkait dengan solat. Sebab tak ada wuduk, mana sah solat. Dia masuk kategori solat juga. Kerana dia yang menyempurnakan solat tu. Ya. Jadi Allah buka pintu syurga yang 8. Dia boleh masuk daripada mana-mana pintu. Cuma kita kena faham lah. Kalau orang tu, ya, banyak ibadahnya pada solat sunat ataupun puasa sunat, dia akan masuklah daripada pintu puasa sunat ataupun solat sunat tadi. Ya, sebab dia tak ada pintu jihad. Mungkin jihad tak ada. Dia tak ada pintu apa lagi kita kata, ya. Pintu apa selain benda tu? Ya, pintu haji dan umrah. Ya. Jadi maksudnya salah satu, tuan-tuan, mudah-mudahan. Macam itulah. Tapi kita harap, tuan-tuan, bila kita ibadah ni, kita mengharap supaya kita dapat. Macam itulah. Semua ibadah. Macam Kak Masyitah cakap, semua yang ada peluang, yang ada bonus, tuan-tuan grab. Ya. Datuk Syed, ada apa? Nak tanya Ustaz yang solat tahajud tu, Nabi SAW baca panjang-panjang kan ayat-ayat ni kan, surah-surah kan. Yalah. Kita selalunya dibaca yang pendek-pendek je lah. Ataupun buka Quran baca. Datuk boleh buka Quran. Buka Quran baca kan? Boleh. Beli yang stand tu. Ada stand Quran. Ada stand, betul. Ya, kita baca. Ya, tak ada masalah boleh. Sebab dia solat sunat. Ya, solat sunat boleh baca, tuan-tuan. Ya, jadi kita ada alternatif lah tu. Sebab mungkin kita tak hafal yang panjang, tak ada masalah. Kita boleh baca daripada Quran. Boleh. Ya. Boleh pakai handphone, Ustaz? Kalau handphone nak kena pegang. Tak boleh pegang Bukanlah tak boleh pegang, tapi maksudnya ialah kita nak pegang. Jadi sedangkan tangan kita kan duduk pada dua tangan kita, kan tangan kanan letak pada tangan kiri. Kalau tuan-tuan pegang macam mana? Ya. Jadi lebih baiklah tuan-tuan pakai Quran yang di apa tadi, ya, yang ada stand tadi tu, yang tuan-tuan dah buka kan, muka besar tu, tuan-tuan dah klip dah, ya, kiri kanan. Jadi tuan-tuan boleh baca. Rakaat pertama baca muka surat yang pertama. Rakaat kedua baca muka surat yang sebelah dia. Itu kan lagi bagus, tuan-tuan. Lagi khusyuk. Ya. Kalau ustaz lah, ya, kalau ustaz prefer yang macam tu lah. Ya. Tuan-tuan ada apa silakan, ya, sebelum kita tamat. Ada apa? Ya, Haji Mat Syah tak ada malam ni ya? Tak nampak nama Haji Mat Syah. Ya, Haji Fuad, ada apa Haji Fuad? Ustaz, saya nak tanya. Ya. Silakan. Tadi tentang kelebihan Allah buka pintu langit tu. Maknanya kalau seseorang itu solat berjemaah di masjid, maknanya this case ni very clear lah. Daripada mula azan sehingga imam memberi salam. Yes. Tetapi bagi orang yang tak pergi ke masjid, dia buat solat di rumah, maknanya kita kena solat di awal waktu lah ya, untuk mendapatkan fadilat ni. Ya, betul. Ya, terutamanya Qobliyah Zuhur tadi. Sebab tu Ustaz, dengar tak Ustaz sebut tadi, Qobliyah Zuhur jangan dilalaikan, jangan dilambatkan. Zuhur tu, ya, memang kita boleh lambatkan macam orang perempuan kan. Ya, sebab ya, dia nak tunggu anak dia balik daripada sekolah, cucu balik daripada sekolah sebab nak solat berjamaah. Tak apalah. Ya, memang dia tak dapatlah kelebihan yang tadi kan, ya, tapi paling kurang Qobliyah Zuhur dia okey. Qobliyah Zuhur 4 rakaat masih dalam waktu prime time tadi. Lepas tu dia angkat tangan doa lah. Ya, doa, ya. Jadi maknanya by the time kita kata 20 minit atau 25 minit, ya, selepas daripada azan. Itu memang waktu Allah buka pintu langit lah. Ya, jadi lepas pada tu, ya, cuma dia tak dapatlah sembahyang Zuhur pada waktu Allah buka pintu langit tu, itu je lah. Sebab dia nak tunggu sembahyang berjamaah. Tapi kalau di masjid, memang macam tu lah. Ya. Masjid memang ada kelebihan lah. Tapi orang perempuan tak perlu pergi masjid. Tak ada tuntutan. Tapi kalau nak pergi boleh. Nak pergi tak ada hal. Ya. Bila Abdullah bin Umar, ya, dia komplain orang perempuan ramai sangat pergi masjid. Ya. Orang perempuan pergi report ke Aisyah. Kita dah sebut banyak kali dah hadis ni. Aisyah pun hantar surat kepada Abdullah bin Umar. Dia kata, ya Abdullah bin Umar, pasal apa Abdullah bin Umar, ya, melarang orang perempuan datang ke masjid, sedangkan Nabi masih hidup, Nabi tak pernah larang orang perempuan datang masjid. Ya, kalau dia boleh datang masjid, kita pun dah cerita panjang kan dalam WhatsApp group kita. Dia kena jagalah, ya, jangan timbul fitnah, ya, tidak bau wangi-wangian sehingga menyebabkan terganggu, ya, orang lain ataupun menyebabkan fitnah lah, senang ceritanya. Dia jaga semua adab dan sebagainya, silakan datanglah, tak ada hal.
Ya, especially orang pencen, ya, orang yang kita kata tak ada komitmen apa-apa waktu tersebut. Jadi kalau dia nak datang, kita tak boleh halang. Tapi kalau dia sembahyang di rumah, itu jauh lebih baik. Kita dah bincang hadis ni dah panjang dah tuan-tuan, ya. Saya tak ingat siapa tanya soalan. Apa ni Kak Zainab ke tanya dalam grup WhatsApp kita dan kita dah jawab dah. Ustaz pun dah jawab dah. Ya. Kak Zainab ke tanya tu soalan tu. Ustaz tak ingat. Ya, siapa tanya soalan tu, ya. Yang wangi-wangian tu ke? Yang Ustaz bagi jawapan tu lah, ya. Ustaz snapshot. Ya, Ustaz share jawapan daripada Mufti Wilayah Datuk Zul Al-Bakri. Ya. Yang sembahyang perempuan kat mana yang terbaik, kan, dalam rumah dia. Dalam rumah pun dalam bilik tidur dia tu jauh lebih baik. Kak Norma yang tanya Ustaz, Kak Norma. Ya. Okey. Okey, tuan-tuan, ada apa lagi last sebelum kita tamat dekat pukul 11 dah. Silakan. Ustaz. Ya. Tadi Ustaz kata kalau bab solat ni you better clear the doubt kan. Jadi saya just nak tanya satu soalan ni Ustaz sebab Ustaz kata tadi even dalam hadis ni pun kata kita perlu buat solat qobliyah Zuhur 4 satu salam kan Ustaz, dan juga ba'diyah 4 satu salam. Tapi bagaimana, apa pendapat Ustaz bila macam kita ada dengar sama Ustaz kata elok kita perbanyakkan sujud sebab kan pada banyakkan tasyahud takbir dan salam. Yang salam especially pada tasyahud tu bila kita praise Nabi Ibrahim. So di situ ada fadilat dia. Jadi kenapa pula yang qobliyah ni kita perlu 4 terus dengan yang ba'diyah tu 4 terus. So macam mana tu Ustaz? Kalau Ustaz nak bahaskan about this matter. Senang je jawapannya. Masing-masing tu ada kelebihan masing-masing. Okay. 2+2 pun ada kelebihan. Ya, Okay. 4+0 pun ada. Sebab you cannot get everything in your life. Ya, kita kena pilih. Ada orang dapat kelebihan takbiratul ihram 2 kali, dapat kelebihan salam 2 kali, dapat tasyahud akhir 2 kali, tapi ada juga orang dapat yang lain. Ya, kerana macam tadilah, Nabi ada tak buat 2 campur 2? Ya, ada. Memang ada hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar. Ada dalam kitab Bulughul Maram juga. Ya, sebab dia kata aku dengar daripada kakak aku Hafsah kata Nabi qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Pun ada, memang ada riwayat. Ya. Tetapi riwayat yang kata 4 pun ada. Maknanya kita kena kumpulkan semuanya. Ya, sebab tu Ustaz kata tadi ada waktu sekali-sekala buat 2+2, ada waktu kita buat 4+0. Ya. Cuma ba'diyah macam tadi. Kalau kita kelang kabut nak cepat, memang 4+0 tu yang cepat. Tapi kalau kita ada masa, you have the luxury of time, boleh buat 2+2. Kerana kita nak ambil kelebihan 2 kali takbiratul ihram. Ya, 2 kali tasyahud akhir, 2 kali salam dan 2 kali selawat pada Nabi dan selawat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi pun ada kelebihan. Sebab tu Al-Imam As-Suyuti, ya, ulama besar dalam mazhab Syafi'i kata yang dia lebih suka, yang dia lebih cenderung 2+2. Maknanya ada juga pendapat macam tu. Dan ada kelebihan. Ya, tapi kita tak boleh nafikan 4 campur 0 sebab riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Ya, jadi macam tu. Tapi masih lagi 4 kali Fatihah dan 4 surah atau 4 ayat. Yang tu sama. Yang berbeza hanya 2 kali takbiratul ihram, 2 kali tasyahud akhir dan 2 kali salam. Masing-masing ada kelebihan Datin Lin. Ya, kita tak boleh nafikan. Ya. Ustaz, just this point, kalau kita nak selawat, kita boleh buat selawat untuk Nabi SAW dan termasuk sekali Nabi Ibrahim AS dan masa luar solat kan. Ya. Jadi itu pun dah boleh dibuat di luar solat, tak semesti dalam solat. Ya, betul lah, memang betul lah. Ya. Sebab tu Ustaz punya kesimpulan, masing-masing ibadah tu ada kelebihan masing-masing. Ya, yang tak ada dalam satu solat kita dapat semua, tak dapat tuan-tuan. Ada yang lebih salam, ada yang lebih tasyahud, ada yang lebih takbir, ya. Tetapi macam tadilah, ya, tak dapat pula 4 campur 0 yang macam Nabi buat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab Abu Ayyub, Nabi duduk rumah dia berapa lama tuan-tuan? Berapa lama Nabi duduk rumah Abu Ayyub? 1 tahun, 12 bulan. Tahun. Ya. Dan Abu Ayyub kata, setiap kali Bilal bin Rabah ataupun muazzin azan aja Nabi akan buat 4, Nabi akan buat 4, Nabi akan buat 4 sampai aku tengok ya setiap hari Nabi buat 4 dan aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pasal apa yang Nabi buat 4 ni? Nabi pun cerita, kau tahu tak Abu Ayyub, ya, Allah buka pintu langit, ya, dan waktu tu Allah menunggu melihat hamba-Nya.
Kalau yang berdoa Allah mustajabkan, ya. Sebab tu kita baca doa-doa macam tadi Datin Lin buat cadang kan. Memang betul lah. Memang Ustaz pun dah sebut. Ya, baca apa ni, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi, ayat terakhir kan surah Al-Baqarah. Pasal apa baca yang tu? Pasal dia ada makna doa di situ, ya. Dan Nabi pun syorkan. Cuma Nabi tak sebutlah baca doa ni, baca doa. Nabi tak kata. Sebab ayat Quran ni banyak bentuk-bentuk doa. So kita boleh pilih tuan-tuan. Kerana Nabi tidak menghadkan. Ya, Nabi sebut secara umum doa mustajab. Kita pilihlah mana-mana doa pun. Rabbana atina fid dunya hasanah boleh. Ya, Rabbana zalamna anfusana boleh. Rabbana atina min ladunka rahmatan suratul kahfi pun boleh. Tuan-tuan boleh pilih mana-mana doa, ya. Dan tuan-tuan boleh pelbagaikan. Kan kelebihan tuan-tuan, ya. Kita kata Allahu akbar, macam-macam benda boleh minta, ya. Jadi macam itulah, ya. Masing-masing ada kelebihan. Kak Masyitah pula kata semua yang ada bonus yang disarankan, yang ampun dosa, yang masuk syurga tu, semua buat tuan-tuan. Ya, yang terbaik yang kita boleh buat, semua kita buat. Selamat insya-Allah. Itu cerita dia tuan-tuan. Okey, ya, sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi. Terima kasih atas soalan, ya. Hadis yang kita baca satu hadis je tuan-tuan. Ya. Ini record lah, ya. Tak pernah lagi baca satu hadis je ni. Sebab soalan-soalan yang datang tu semua soalan-soalan yang sangat bermanfaat. Dan Ustaz harap jawapan Ustaz, ya, memberikan sedikit sebanyak panduan kepada tuan-tuan. Yang penting amal. Ya. Sebab rugi kita discuss panjang, ya, kita bincang tetapi kita tak amal, sayang tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan, ya. Ustaz, kita, ya. lagi, Ustaz. Doa mustajab antara azan dan iqamah tu, adakah maksudnya lepas kita doa azan Allahumma rabb hazihi da'wati tammah tu terus kita boleh doa, Ustaz? Boleh, tapi sayanglah kita lambat pula nanti qabliyah Zuhur. Kak Mai kena tengok orang lelaki. Jangan fikir orang perempuan duduk rumah je. Orang lelaki tak ada masa kan. Sebab tu kalau Ustaz, lepas pada azan, jawab azan, lepas tu terus angkat takbir. Selesaikan. Ya? Ustaz doa dalam solat. Ustaz doa juga, tapi Ustaz doa dalam solat. Baca ayat-ayat doa tadi. Bila habis, iqamah belum dikumandangkan, angkat tangan. Doa lagi tuan-tuan. Ambil peluang. Sebab banyak orang tuan-tuan, bila dia dah dapat qabliyah tu, dia relax, dia bercakap, dia update apa ni, status apa, rugi tuan-tuan. Masa tu tak payah cakap dengan orang. Fokus doa. Fokus doa tuan-tuan. Pasal apa kita tak nak grab masa tu? Masa yang terbaik. Lepas Zuhur, lepas Asar, lepas Maghrib, ya, apa ni, lepas azan. Please lah tuan-tuan, tolong, ya. Dan kita kena bagi tahu pada orang lain. Tuan-tuan kena bagi tahu pada ahli keluarga, pada anak-anak, cucu kita, ya. Dan pada kawan-kawan kita, sebab bukan semua orang belajar tuan-tuan. Not everyone has got the opportunity, ya, to learn about this tuan-tuan. Kita alhamdulillah banyak peluang. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Syukur tuan-tuan, Allah bagi peluang kita. Walaupun mungkin agak lambat. Tak apalah tuan-tuan, tak ada masalah. Yang penting kita tahu dan kita amal. Ya, kita kata ya Allah, dulu aku tak tahu, ya Allah. Sekarang aku dah tahu. Beri aku kekuatan untuk dapat amal. Kena macam tu tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Kena macam tu tuan-tuan. Ya. Satu je lagi Ustaz. Kita juga boleh berdoa. Kita juga digalakkan untuk berdoa pada waktu hari hujan kan. Bila hujan turun kan. Ketika permulaan. Bukan waktu hujan. Bukan the whole tau. Permulaan. Baru permulaan tu ya. Pada permulaan hujan. Bukan dah sejam hujan baru. Ya, sejam jual pun boleh, tapi yang mustajabnya di awal turun hujan tu. Di awal. Okey, dan lagi satu, kalau hari hujan pun kita boleh sunat kita mandi ke Ustaz dekat hari, dalam ada masa hujan turun tu. Betul ke? Hello, Ustaz? Tak pernah dengar Nabi buat macam tu. Ustaz tak pernah dengar. Ya. Mungkin ada guru-guru. Mungkin ada tuan-tuan guru yang Kak Masyitah pergi yang cerita. Ustaz tak tahu. Dari segi sebab tu bila kalau kat Mekah Ustaz tiba-tiba hujan semua orang happy semua mandi hujan tu sekali kan, tak tahulah. Tak ada hadis. Tak ada hadis, tak pernah dengar pun, ya. Okey. Jadi amalan biasa, mungkin amalan. Tak pernah dengar pula Syekh Sudais imam-imam Masjid Haram buat macam tu. Yang buat tu orang lain. Okey, tak apa. Imam tak pernah dengar lagi. Ya, macam tu. Jadi bukan apa kita panggil, kalau demam Ustaz tak jamin ya tuan-tuan. Ya, itu Kak Masyitah yang cakap ya, bukan Ustaz tu. Ya. Okey. Ya, okey tuan-tuan, sekadar tu terima kasih ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Haji Nazri. Terima kasih kepada semua yang tanya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wa antum jazakumullah khairan.
Jazakallahu khairan Ustaz. Wa antum jazakumullah khairan. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi Nanti wabarakatuh. kita bincang physical class lagi satu lah Ustaz ya. Nanti saya tanya Haji Mak Syah. Ya boleh insyaAllah. Terima kasih.